Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Jadi sebelum kita mulakan kursus kita pada petang ini, insya-Allah, boleh saya lihat wajah-wajah para dhuyufur rahman bakal tetamu Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Boleh? Kalau ada yang boleh, supaya kita ada lebih berinteraksi, kita faham setiap apa yang akan saya sampaikan. Ada ke? Ada orang ke? Okey. Okey, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada lagi Okey, tak apa. Sambil-sambil kita dengar ni, dia berkenaan dengan ibadah umrah yang akan kita sampaikan. Sebelum tu, tak apa. Mungkin ada yang bawa kereta, mungkin ada yang tengah buat kerja ke, dipersilakan, tak ada masalah. Cuma fokus perhatian berkenaan dengan, sebab kita akan saya akan present berkenaan dengan SOP ataupun perjalanan sebelum kita pergi, dan selepas itu baru kita masuk ke kursus umrah. Ya. Okey, kejap Haji Pa, kejap. Macam mana kita nak present tab ada sini, tak boleh? Kita mute. Okay. Okay. Ni. Oh, okey, baik. Okey. Semua boleh tengok ya apa yang akan di skrin masing-masing. Jadi insya-Allah dalam kita kursus kita pada hari ini, insya-Allah saya akan berinteraksi dengan tuan-tuan. Andai kata ada soalan, boleh teruskan sahaja bertanya. Jangan lupa buka mic, takut terlupa buka mic, tanya saya tak dengar. Okey, baik. Dan juga untuk makluman semua bakal dhuyufur rahman sekalian, kursus umrah kita pada kali ini ditayangkan secara live di Facebook Tabung Haji Travel. Kita tayangkan secara live di Facebook Tabung Haji Travel. Bagi mereka yang mungkin tidak berkelapangan, yang tidak berkelapangan untuk bersama pada hari ini, boleh share dengan mereka live kita, yang mana kita akan paparkan di Facebook kita. Setelah selesai live ini, kita akan paparkan sekali lagi, insya-Allah, untuk mendapat lebih manfaat kepada para jemaah dhuyufur rahman di luar sana, insya-Allah. Baik, saya mulakan dengan SOP persediaan dan pergerakan jemaah umrah pada hari ini. Dan untuk makluman semua bakal dhuyufur rahman sekalian, saya di hadapan saya sekarang ini, saya cuma dapat melihat persediaan dan pergerakan jemaah umrah, nota yang saya sediakan sahaja. Saya tak dapat melihat tuan-tuan. Andai kata ada soalan, buka mic dan teruskan bertanya. Okey, baik. Persediaan dia tuan-tuan, persediaan di tanah air. Okey, persediaan di tanah air seperti mana yang tuan-tuan maklum, kita akan berkumpul di Allahumma salli ala sayyidina Muhammad di tingkat 5 di bangunan pelepasan Kuala Lumpur International Airport. Okey, dan sebelum kita pergi ke sana, ada beberapa perkara yang kita kena pastikan sebelum kita bertolak dan sampai ke airport, iaitu yang mana yang pertama sekalinya tuan-tuan, kita seharusnya telah pun melebihi 14 hari daripada tarikh vaksin. Dan seperti mana yang KKM maklumkan, kita semua wajib menerima booster sebelum kita terbang. Dan setelah menerima booster, 14 hari selepas daripada itu, barulah kita dibenarkan untuk terbang. Vaksin seperti mana yang kita maklumlah, kita perlu ada Pfizer, perlu ada AstraZeneca, Johnson & Johnson tak masuk dekat Malaysia, Moderna pun tak masuk dekat Malaysia. Cuma ni dua ni tadilah, Pfizer dan juga AstraZeneca. Okey, dan perlu di print perlu di print seperti mana yang tuan-tuan lihat di skrin sekarang ini. Certification yang ada, booster, andai kata kita dah mengambil booster, booster tersebut perlu keluar. Booster tersebut perlu keluar di
kita punya sertifikat kita. Dia perlu keluar. Okay. Okey. Nampak? Okey. Baik. Okey, seperti mana yang tuan-tuan lihat. Okey. Ada ya Kak Ayu. Boleh nampak Kak Ayu ya? Okey, booster. Apabila kita ambil booster dalam certification kita tu, kita boleh nampak biar dia keluar dekat kita punya sertifikat. Saya bagi satu contoh, kalau tuan-tuan boleh lihat saya punya skrin, satu contoh. Okey. Okey, kalau boleh tengok dia akan keluar macam ni kalau tuan-tuan boleh tengok ada dos 1, dos 2 dan yang ketiga booster dose. Booster dose dia akan keluar macam tu. Ada ketiga-tiga ini barulah dikira sah laku. Ketiga-tiga ini dipamerkan dalam kita punya MySejahtera dan kita print out keluar seperti mana yang tuan-tuan lihat sekarang ini. Dan seterusnya ujian COVID ataupun PCR polymerase chain reaction hendaklah dalam masa 48 jam. Dalam masa 48 jam sebelum kita berlepas dan kita perlu sediakan cetakan asal keputusan negatif dan salinan asal keputusan PCR itu perlu dibawa bersama dan juga kita kena pastikan sijil digital booster keluar dalam MySejahtera seperti mana yang saya maklumkan sebentar tadi. Ini paling penting tuan-tuan. Paling penting sekali iaitu Allahumma salli ala Muhammad, iaitu berkenaan dengan telefon bimbit. Sesiapa sahaja yang hendak bertolak ke tanah suci sekarang ini perlu menggunakan smartphone, telefon pintar, boleh menggunakan iOS ataupun iPhone operation system ataupun menggunakan Android. Tak kisahlah mana-mana. Kerana tuan-tuan perlu muat turun ataupun perlu download aplikasi. Yang pertamanya aplikasi Tawakkalna dan yang keduanya adalah aplikasi Iktamarna. Di dalam video yang dikeluarkan di Facebook Tabung Haji Travel, kita ada keluarkan cara-cara untuk download, cara-cara untuk aktifkan Tawakkalna dan juga Iktamarna tadi. Kita ada tunjuk start daripada A sampailah akhirnya. Okey, ni aplikasi Iktamarna dan juga Tawakkalna. Bahagian depan dia lah untuk makluman semua. Bila kita dah masuk, beginilah rupa dia. Okey, dan yang seterusnya kita perlu pastikan pasport kita perlu ada. Mungkin ada di antara jemaah yang pasport bersama dengan Tabung Haji Travel. Yang ini pihak kami akan membawa pasport tersebut dan akan diagihkan di International Airport. Okey, dan tuan-tuan semua perlu ada salinan pasport, salinan asal keputusan COVID-19 PCR. Perlu ada keputusan asal dia dan perlu ada sijil vaksin COVID-19. Yang ini perlu daripada tuan-tuan sendiri. Dan yang terakhirnya adalah kad sijil vaksin meningokal yang mana dapat daripada Allahumma salli ala Muhammad, yang kita dapat daripada klinik. Itu salinan asal yang perlu kita pegang dan kita bawa. Okey, persediaan dan pergerakan jemaah lapangan terbang antarabangsa KLIA. Okey. Dia tak keluar. Tak apalah, tak apa. Okey, yang seterusnya pergerakan jemaah ke lapangan terbang, persiapan dan kelengkapan jemaah 2-3 hari sebelum bergerak ke lapangan terbang kena rujuk surat lapor diri. Kena tengok balik surat lapor diri kita. 2-3 hari lagi nak terbang, kita tengok cek balik surat lapor diri kita, apa yang Tabung Haji bagi tahu ni, apa yang perlu ada ni kan, cek satu-satu. Beg besar, beg troli ataupun kita panggil dia sebagai hand carry, persalinan pakaian, face mask dan ubat-ubatan. Jika perlu, letaklah beg ubat-ubatan ni, dia ada 2 yang memudahkan jemaah. Kalau ubat-ubatan kita tu sangat banyak, kita separatekan sikit untuk 3 kali makan sekurang-kurangnya. Ubat tu 3 kali makan, kita ambil letak dalam hand carry kita. Hand luggage kita lah. Hand carry kita tu kita letak dalam ubat tu dalam hand carry kita untuk 3 kali makan sekurang-kurangnya. Selebihnya letaklah dalam
beg besar. Kerana beg besar akan diuruskan oleh pihak airline, manakala hand carry akan diuruskan sendiri oleh kita. Kemana saja kita pergi ke tandas, kita masuk ke tandas, kita pergi naik dekat restoran, beg tersebut perlu sentiasa bersama dengan kita dan kita tak lepas beg tersebut. Dengan kata lain, ambil rantai, kunci dekat beg tu, tarik rantai lain, letak dekat kita punya pergelangan tangan. Contohnya lah, supaya beg tersebut tidak tertinggal di mana-mana tempat. Okey, dan kena ambil perhatian bahawa barangan larangan dikeluarkan daripada beg besar tadi, daripada beg hand carry tadi, seperti benda tajam, gunting, bahan cecair lebih daripada 100 ml tidak dibenarkan bawa dia dalam kita punya hand carry lah. Dan dokumen bersama tadi yang dibawa, yang saya sebutkan banyak-banyak tadi tu, diletakkan dalam kita punya hand carry. Okey, dan seterusnya mengatur langkah pergerakan jemaah supaya tiba awal 4 jam awal sebelum masa penerbangan kita di Kuala Lumpur International Airport. Saya bagi contoh senang. Contohnya flight kita pada pukul 4 petang. Pukul 4 petang, 4 jam sebelum kita perlu berada di airport. Pukul 3, pukul 2, pukul 1, pukul 12. Pukul 12 dah pun sampai. Pukul 12 kita dah pun tiba di Kuala Lumpur International Airport. Okey, kalau tuan-tuan tengok gambar rajah yang saya sediakan di hadapan tuan-tuan semua, tuan-tuan boleh tengok dia ada 3 beg. Ada 3 beg. Ada beg besar, ada hand carry dan juga ada sling bag. Okey. Di dalam beg besar ni tuan-tuan, baju kelengkapan kita sepanjang kita nak berada dekat sana lah. Mungkin ada di antara kita yang masuk Madinah dulu, ada di antara kita yang masuk ke Mekah terlebih dahulu. Mana-mana pun tidak ada masalah. Yang penting pakaian persediaan kita semasa kita berada di tanah suci itu, kita membawa pakaian yang untuk kita selesa pergi ke masjid. Tak kisahlah pakaian yang suci, yang bersih daripada segala najis dan kotoran, dan selesa untuk kita bawa ke masjid. Jubah ke, kain plekat ke, tak kisahlah, asalkan sesuai dengan keadaan kita semasa kita berada di sana. Dan di dalam hand carry, dalam luggage bag kita tuan-tuan, kita perlu memastikan pakaian satu persalinan. Andai kata kita nak masuk ke Mekah terus, kita landing Jeddah, kita terus masuk ke Mekah, sediakan bukan satu persalinan, sediakan satu kain ihram bagi lelaki, sehelai kain ihram. Kan kain ihram sepasang, lelaki atas satu, bawah satu. Okey, sediakan satu helai kain ihram di dalam beg tarik tadi, di dalam luggage bag, di dalam hand carry. Supaya andai terjadi perkara-perkara yang kita tak nak terjadilah, contohnya terkena najis dan sebagainya, kita ambil dan kita ganti sahaja. Kalau nak letakkan dua-dua lebih bagus. Cuma beg itu akan menjadi sedikit lebih berat dan juga lebih pack beg tersebut tadi. Dan yang last kali tuan-tuan, kita ada Allahumma salli ala Muhammad, dipanggil sling bag. Di dalam sling bag ni kita letak mask. Kita sediakan satu lagi mask yang belum lagi dipakai. Kita letakkan dokumen macam pasport, macam boarding pass, semua kita letakkan dekat situ lah. Dan duit-duit kita pun kita letakkan dekat situ. Kita silang masuk, biarkan dia berada di dada kita. Ke mana-mana kita pergi, 2 beg ini sentiasa bersama dengan kita sehinggalah kita sampai dan masuk ke dalam bilik hotel kita. Barulah hand carry itu diletakkan di dalam bilik dan sling bag itu sentiasa dipakai. Kunci bilik hotel, buku, doa, semua sekali ni kita letakkan dalam kita punya sling bag. Okey? Dan seterusnya, pergerakan kita yang seterusnya, kita masuk ke Dewan Pelepasan Antarabangsa Aras 5 dekat tingkat 5 KLIA, dan ke kaunter K9 dan bawa bersama surat lapor diri. Okey, di pintu masuk KLIA, pintu nombor 5 tu sekarang ni kebanyakan pintu boleh masuk, tapi kita suggest pintu nombor 5 kerana lebih dekat dengan kaunter lapor diri ataupun kaunter pendaftaran untuk masuk ke kaunter penerbangan lah. Okey, di pintu masuk KLIA tu kita dah kena sediakan dah kita punya MySejahtera, dan kita kena pakai mask, sentiasa memakai mask. Dan untuk makluman juga, kita ada kaunter THS di Anjung Tinjau, berhampiran Surau Anjung Tinjau. Kalau kira dekat dalam level 5 tu, tuan-tuan boleh nampak satu stage dekat tengah-tengah tu, dia belakang lagi. Dekat belakang sana, kita punya kaunter tabung Haji Travel and Services. Okey,
Urusan jemaah di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur International Airport, ketua keluarga sahaja. Kalau kita ayah ataupun ada anak-anak sulung yang dah besar, minta diorang pergi ke kaunter lapor diri. Macam mana cara lapor diri? Tuan-tuan dapatkan lencana dan juga tagging bag. Okey, bila dah dapat dua ni tuan-tuan, itulah maksud lapor diri yang kami maksudkan. Okey, kita check in bagasi, tuan-tuan akan bersama staff kita akan membantu, beg tuan-tuan akan diatur di depan kaunter dan setelah kita bersama-sama atur beg dan semua sekali, beg akan dibawa masuk seperti proses normal untuk kita check in flight lah. Dan kita akan kumpulkan semua jemaah di kaunter tabung haji travel untuk serahan pasport, international pasport tadilah, dan kita ada taklimat. Taklimat semua rombongan keluarga umrah perlu ada dan juga dengar. Ini sangat penting. Sebelum kita berlepas, mungkin ada maklumat yang terbaru. Dalam keadaan sekarang ini, mungkin ada SOP yang terbaru yang akan disampaikan oleh petugas tabung haji travel di kaunter tabung haji travel nanti, insya-Allah. Jadi pastikan semua kita dan juga ahli keluarga kita bersama-sama semasa taklimat ini diadakan, ya. Okey. Dan seterusnya proses pelepasan ke immigration. Okey. Pasport antarabangsa, kita dah dengar taklimat semua sekali tadi, kita dah ada pasport, kita dah bersama dengan kita, boarding pass pun dah bersama dengan kita, dan jangan lupa tadi salinan asal keputusan negatif. Yang ini sepatutnya daripada tuan-tuan yang bawa daripada rumah tadi, kena cek betul-betul sebelum bertolak ke KLIA. Yang keduanya, salinan sijil vaksin COVID-19. Dan yang ketiganya adalah kad ataupun sijil vaksin meningokokal daripada jemaah-jemaah sekalian, ya. Bila kita ni pastikan semua dah ada dalam slim bag kita tadi, dan kita terus ke pintu pelepasan. Okey, dan kita akan terus sampai ke Jeddah. Proses bila kita dah naik kapal terbang, kita dah baca doa dan sebagainya, kita berlepas, kita sampai saja di Jeddah. Bila sampai di Jeddah, aturan-aturan dia adalah seperti yang akan saya terangkan ini. Yang pertama sekali, jemaah tiba dari kapal terbang dan kita akan ke tempat yang seterusnya, itu kaunter kesihatan Kementerian Arab Saudi. Boleh nampak ke gambar dia? Saya ada sediakan dekat sini gambar dia. Meja tu yang menjaga di situ kebiasaannya adalah petugas wanita Arab Saudi. Okey, mereka akan berikan apa yang patut dekat situlah. Dan seterusnya naik train ke main terminal. Dia lebih kurang, actually dia lebih kurang, dia punya proses dia sama seakan-akan seperti kita di Malaysia, seperti di KLIA. Ya, proses dia seakan-akan seperti di KLIA bila kita sampai daripada umrah besok. Okey, kita dah naik train dan kita akan ke main terminal. Naik train ke main terminal dan kita akan pergi ke kaunter immigration. Dia ada 4 langkah semua sekali, tuan-tuan. Saya akan tunjukkan dengan lebih detail, insya-Allah. Okey. Okey, kalau dekat sini tuan-tuan boleh tengok sekejap, ya. Okey, saya besarkan sikit. Okey, ni dekat sini bas. Kadang-kadang dia menggunakan bas dan kadang-kadang kita menggunakan train. Tuan-tuan boleh tengok andainya waktu terlalu peak, mereka akan menggunakan bas. Kalau sesuai dengan waktu yang kita sampai, kita akan menaiki train. Tadi kita ada 4 langkah seperti mana yang saya maklumkan sebentar tadi. Daripada pintu kita akan beratur. Tengok jalur merah yang berada di sebelah kiri ni, tuan-tuan, itu adalah jalur tempat kita akan beratur untuk pergi ke meja pegawai kesihatan. Dan kita akan masuk ke kawasan 2. Langkah yang kedua iaitu keputusan PCR akan diminta. Yang kita bawa tadi, kan kita kata original copy yang kita bawa tadi, dia orang akan minta masa ni dan akan ditampalkan stiker pengesahan. Maksudnya dia orang akan sahkan. Dan seterusnya kita akan berjalan mengikut arah baggage claim. Kita akan pergi tengok signboard, ada signboard luggage claim dekat atas dia punya pandu arah tersebut. Kita ikut saja untuk pergi mengambil luggage kita. Dan kita akan menaiki train dalam terminal, menaiki train dalam terminal ke proses langkah yang ketiga, itu proses pasport, PCR test yang telah ditampal stiker pengesahan dan visa, ambil foto thumbprint dan diserahkan resip pengesahan visa dan juga pasport semasa kita berada di langkah yang keempat, iaitu di kaunter immigration. Okey, ini adalah gambaran secara kasarnya. Bila tuan-tuan sampai nanti, tuan-tuan akan ingat, okey, langkah yang pertama apa dia? Sampai dekat pintu, masuk, tunggu beratur, pergi jumpa dengan kaunter
kesihatan. Lepas tu kita pun dah pergi kaunter kesihatan, dah ada siap semua sekali, kita pun berjalan mengikut arah luggage bag. Kita pun nak pergi ni, kita naik lagi train lagi sekali. Kita naik train, bila naik train kita nak pergi ke kaunter immigration. Nanti tuan-tuan akan imagine semua ni, bila dah sampai tuan-tuan akan insya-Allah akan sedikit nampak pergerakan di sana. Okey. Seterusnya tuan-tuan, apabila dah sampai ke selepas sahaja immigration, kita ada langkah kaunter cek pasport dan resit. Okey, bila kita berada di kaunter immigration, mereka akan berikan kita resit. Mereka akan berikan resit. Kalau andai kata mereka belum berikan resit, kita kena pastikan. Andai kata resit tidak, semua tak diberikan resit, maksudnya resit tak akan diberikan. Ada on and off benda tu tuan-tuan. Kadang-kadang bila dia cek kita semua sekali, okey nah, dia pun ada bagi sekali resit. Dan resit tu, kalau kita dapat resit tu, jangan simpan. Sebab sikit dia pergerakan kita ke depan sikit je, resit tu akan diminta nak mengesahkan bahawa kita telah pun melepasi immigration dan juga barangan-barangan ataupun keperluan-keperluan yang mereka minta tadi seperti PCR test, seperti vaksin punya sertifikat, semua itu telah pun ditunjukkan kepada mereka. Jadi dengan resit tu tadi kita serahkan kepada mereka, kita akan terus keluar ke bahagian ataupun ke tempat mengambil bagasi. Okey. Dan setelah mengambil bagasi, sama proses seperti mana kita dekat Malaysia, kita akan terus ke tempat custom, melalui custom. Ada kata tidak ada apa yang perlu yang kita nak kita nak declare, terus berjalan keluar dan jemaah akan dikumpulkan oleh wakil MOHQ dan airport staff. Setelah dikumpul akan dipanggil oleh operator umrah. Maksudnya tuan-tuan akan tunggulah sekejap. Kita akan berkumpul. Yang dekat belakang tunggu semua dah sampai. Bila semua dah sampai, dah ada, dan ketua rombongan, ketua kumpulan akan kira semua jemaah dan kita akan dibawa ke satu tempat oleh operator umrah kita. Jemaah disambut oleh operator dan dibawa menaiki kenderaan. Bila tuan-tuan keluar saja daripada pintu, tuan-tuan tengok bas beratur banyak dan tuan-tuan akan dibawa ke bas yang telah pun ditetapkan. Okey, kita ada nota dekat sini tuan-tuan, tertakluk kepada perubahan dari kerajaan Malaysia dan juga kerajaan Arab Saudi. Bila sampai dekat sana, apa yang akan berlaku seperti mana yang tuan-tuan lihat sekarang ni adalah langkah-langkah yang kami sediakan ini, seperti mana yang pegawai-pegawai kami, staf-staf kami yang dah pun bertolak ke sana, kami adakan gambaran ini untuk tuan-tuan lihat. Kalau kata ada perubahan nanti, insya-Allah kita akan maklumkan semasa di taklimat. Okey, ini kita naik dan kita akan bergerak ke destinasi kita lah. Sama ada yang masuk ke Mekah terlebih dahulu, ada yang masuk ke Madinah terlebih dahulu, sama saja. Itu pergerakan untuk SOP secara keseluruhan dia. Dan saya nak brief juga, apabila kita dah selesai, kita dah sampai ke Tanah Suci, sekarang ni kita nak tahu langkah-langkah apabila kita nak balik. Ni baru cerita pergerakan, kita tak cerita lagi pasal umrah, belum lagi. Kita cerita pasal kita punya pergerakan dulu. Okey, persediaan di Tanah Suci. Bila kita dah pun berada di Tanah Suci, kita nak bertolak balik ke Malaysia. InsyaAllah persediaan di Tanah Suci ni akan di-brief oleh petugas yang berada di sana kepada tuan-tuan dan kita akan berikan maklumat-maklumat ini supaya tuan-tuan lebih aware. Maksudnya bila dah sampai dekat sana, ini sama macam penerangan daripada petugas tabung haji travel sebelum pergi. Tuan-tuan akan recall balik semua yang akan kita maklumkan ni. Okey. Okey, persediaan sebelum pulang, ujian pengesanan COVID-19 PCR polymerase chain reaction 48 jam. Sama tuan-tuan. Bila pergi ke Saudi, kita nak bertolak masuk ataupun kita nak bertolak keluar, perlu 48 jam sebelum penerbangan. Dalam masa 48 jam sebelum penerbangan tu, kita akan membuat sekali lagi PCR test. Yang mana PCR test ini di bawah kelolaan tabung haji travel. Kita akan ada staf yang akan membantu tuan-tuan apabila di sana nanti. Dan keputusan result akan keluar dan untuk makluman sekarang ini seperti mana yang tuan-tuan dah dengar daripada KKM sendiri, kuarantin wajib dibenarkan di rumah tanpa memohon. Tanpa kita buat permohonan, kita perlu kuarantin wajib di rumah. Dan setelah itu proses yang sama apabila kita nak bertolak balik, seperti proses kita di Malaysia, pergi ke kaunter, insya-Allah akan diuruskan oleh petugas-petugas kita dan juga staf yang bersama dengan tuan-tuan untuk terbang ke sana, insya-Allah. Jadi setakat itu, boleh saya tahu ada soalan?
berkenaan dengan pergerakan? Oh, dekat chat. Okey, kejap. Nampak. Jika jemaah itu tiada smartphone, bagaimana nak untuk masuk ke Arab Saudi? Oh, soalan daripada Cik Zakaria. Jika jemaah itu tiada smartphone, orang tua bagaimana untuk masuk ke Arab Saudi? Kena ada. Itu syarat utama dia, kena ada smartphone. Bila nak pergi sekarang ni, syarat yang ditetapkan oleh kerajaan Arab Saudi, kita kena ada smartphone. Ya? Sebab tawakalna kena ada, iktamarna kena ada, mahu ataupun tidak, memang kita perlu ada smartphone. Bila kita sampai dekat sana, insya-Allah staff kita akan ada yang membantu. Sebab bila kita dah masuk, bila kita berada dekat Malaysia, kita akan install dulu dua apps ni, Tawakalna dengan Iktamarna. Bila dah install apps ni, dia tak boleh diaktifkan kecuali apabila kita sampai ke Tanah Suci, menggunakan SIM card di Tanah Suci, barulah kita boleh register. Okey, dan insya-Allah staff kita di sana akan semua akan cuba membantu tuan-tuan sedaya mungkin sehinggalah tuan-tuan dah pun boleh masuk ke dalam apps untuk membuat permohonan. Kita ada permohonan untuk mengerjakan umrah, ada permohonan untuk solat, untuk masuk ke masjid dan sebagainya. Semua melalui permohonan dua aplikasi ini tadi. Okey, ada soalan lain? Sekiranya tak ada, saya teruskan dengan umrah kita. Okey, insya-Allah. Assalamualaikum Ustaz. Salam, ya. Saya buat panggilan daripada Kota Baru ni. Orang Kota Baru. Ya. Saya mungkin untuk booster saya dah ambil suntikan pada bulan Disember itu. CJ vaksin saya yang kuning tu dah keluar lah yang booster tu kan. Okey. Tapi yang download tu dia tak keluar yang booster. Yang download tak keluar, kena try refresh dah kah? Refresh lah. Saya pun dah buat, dah lapor dekat Majlis Sejahtera tu. Ikut step yang dia bagi tu kan. Tapi tak keluar lagi. Okey. Untuk tu sebab lepas bila ni Kak? Lepas 22 ni. 22 bulan ni. Okey, nanti CJ hok mana hok boleh dah tu, macam tapi dalam hok kuning tu tubik. Betul? Okey. Tubik. Ada kuning. Hok kuning tu, okey, dia hok kuning tu kad ada keluar tak kad tu? Ada dapat tak kad? Kad yang mana tu? Kad masa suntik tu ke? Masa cocok tu kad booster. Ada kad putih tu ada. Ada. Okey, sediakan kad tu sekali. Nama Nur Silawati. Nanti kita akan minta pejabat cawangan Kota Baru akan call balik insya-Allah untuk urusan yang selanjutnya. Boleh? Kita akan take note. Take note dulu. Okey, terima kasih Ustaz. Okey, Nur Silawati nama. Okey. Ya. Okey. Terima kasih Ustaz. Nama. Okey, baik. Okey, kita teruskan dengan kita punya dia panggil ke dia ni? Allahumma salli ala Muhammad. Kita punya khusus umrah kita. Okey. Sebelum saya mula, boleh tak kalau ada ni, kalau boleh buka mic sekejap, kalau boleh buka mic kita nak tahu berapa ramai yang betul-betul tak pernah pergi umrah, berapa ramai di antara semua kita ni pernah mengerjakan umrah dan berapa ramai di antara kita ni yang pernah mendengar khusus umrah, pernah datang khusus umrah. Yang pertama sekali soalan saya, siapa yang betul-betul kosong tak tahu pasal umrah? Ada tak? Saya kali pertama nak mengerjakan umrah ni Ustaz. Okey, kali pertama nak mengerjakan umrah. Okey, kita ada satu orang yang kali pertama nak mengerjakan umrah. So, dengan saya dah seorang Hanif Sum ada, Cik Kamisah ada lagi? Hanif Sum dengan Cik Kamisah. Okey, ni semua first time ya, first time. Ifah, okey. Maaf saya terus sebutkan nama saja. Okey. Jadi maksudnya ramai jugalah pada hari saya pun. Okey. Ramai yang first time. Okey, S. Rosli, Cik Zahina, okey, Cik Awi. Baik. Andai kata ini kali pertama, boleh ni majoriti semua daripada Kelantan ke? Saya Terengganu. Dengan orang Terengganu ada. Saya dari Banting.
Banting. Oh, orang Kedah ada berbilang-bilang. Maksudnya Putrajaya pun ada first time juga. Okey, baik. Sekarang ni kalau first time nak pergi umrah, sekarang kosongkan dulu fikiran kita, umrah ni apa dia sebenarnya? Kita letakkan dalam kepala kita ni, umrah ni apa sebenarnya? Kena letak dulu dalam kepala kita, apa kita nak pergi buat umrah ni? Apa umrah yang kita nak buat ni, macam mana umrah nak buat ni? Oh, dia ada tawaf, dia ada sa'i. Dua, itu adalah komponen utama umrah. Okey. Untuk penerangan secara umum, umrah ni untuk lebih senang, tuan-tuan kena ingat 5 perkara umrah ni. Umrah ni 5. Dia ada 5. Tak ada salah satu umrah, tak ada salah satu daripada 5 ni tak ada umrah. Yang pertama sekalinya, seperti mana kita mengerjakan ibadah kita yang lain, umrah ini perlu ada niat. Perlu ada niat. Itu komponen utama dia. Niat. Okey, lepas niat, dia perlu ada tawaf. Okey, lepas tawaf, dia kena ada sa'i. Lepas sa'i, tahallul. Dan yang kelimanya adalah tertib. Dia perlu berturutan. Ini secara am. Nanti dulu kita, kalau ada yang nak pegang pensel ke apa semua sekali, nanti dulu. Jangan pegang pensel. Ni supaya fokuskan dulu 5 perkara ni. Saya sebut tadi yang pertama sekali niat. Yang keduanya tawaf. Yang ketiganya sa'i. Yang keempatnya tahallul. Tahallul tu apa dia? Tahallul itu adalah memisahkan diri kita daripada ihram. Gunting rambut lah senang kita. Tahallul untuk umrah adalah mengguntingkan rambut ataupun membotakkan kepala. Okey. Yang kelima tertib. Tertib ini adalah kelakuan yang kita lakukan berturutan setiap pada niat. Lepas niat kita kena tawaf. Lepas tawaf kita kena sa'i. Lepas sa'i kita bertahallul. Maksudnya kita cukup rukun dengan tertib. Okey. Boleh 5 perkara ni? Ada siapa tak faham berkenaan dengan umrah? Semua faham ke? Ustaz. Faham ke? Yang pasal niat tu Ustaz. Ya, pasal niat tu. Niat bersyarat. Macam yang untuk perempuan ke atau untuk niat bersyarat ni, kita di Malaysia, kita diwawarkan niat bersyarat ni adalah untuk orang perempuan. Kerana kita terdapat pada kita satu masyakah, satu masalah orang perempuan. Bukan masalah, sebenarnya benda tu adalah benda yang azali yang berlaku, iaitu orang perempuan ni keluar darah kan. Dia period, dia ada head. Jadi oleh kerana itulah bila kita pergi mengerjakan umrah, isu dia masa kita terlalu singkat kita berada dekat sana. Mungkin kita ada dekat Mekah, ada yang berada dekat Mekah 5 hari, ada dekat Mekah 7 hari. Jadi kebiasaan tarikh kita head, bukan kita, sorry, perempuan lah, saya lelaki, saya tak ada head. Okey. Kebiasaannya akan melebihi. Contoh 7 hari, pergi dekat Tanah Suci dah jadi 8 hari pula head tu, kan? Jadi oleh kerana sebab inilah kita dinasihatkan untuk niat bersyarat. Itu sebablah kita disuruh untuk niat bersyarat, bagi berjaga-jaga, untuk kita berjaga-jaga supaya kita tidaklah berada dalam ihram sentiasa. Okey? Jelas ke? Ada siapa yang tak jelas? Oh, kata ustaz ni banyak tanya, betul lah. Okey, baik. Saya teruskan. Bila kelima-lima perkara ni lengkap, maksudnya kalau tuan-tuan faham 5 perkara berkenaan dengan umrah tadi, 5 perkara ni tadi, maka tuan-tuan akan lengkap tuan-tuan punya umrah. Jangan kira macam mana nak tawaf, jangan kira macam mana nak sa'i, jangan kira lagi, itu belum cerita lain lagi. Saya nak suruh tuan-tuan nampak cara untuk mengerjakan umrah ini sangat senang. Okey, 5 perkara. Ini 5 perkara ni untuk memudahkan lagi, untuk bagi nampak lagi umrah, kelakuan. Bagi kerja umrah ni, kalau macam solat ni, kelakuan untuk solat ni kita ada takbiratul ihram, kita ada rukuk, kita ada sujud, kita ada iktidal, kelakuan. Banyak kan? Tapi kalau umrah ni, kelakuan pada umrah ni dia ada 3 sahaja. Apa kelakuan umrah ni? Yang pertamanya tawaf, kita keliling Kaabah. Yang keduanya sa'i, kita berjalan daripada Safa ke Marwah. Yang ketiganya tahallul, kita gunting rambut. Kita pisahkan rambut kita daripada badan kita. Itu adalah tahallul. Okay. Itu adalah kerja umrah. Okey, 3 perkara ini. Baik.
Bila tuan-tuan dah selesai, dah faham berkenaan dengan 5 perkara ini, barulah saya akan pergi dengan lebih detail berkenaan dengan umrah. Faham ke setakat ni? Ada yang tak faham ke? Okay, andai kata semua faham, saya nak bergerak ke kita punya slide. Oh, kena pakai assignment. Okey. Oh, dia tak jadi besar apa? Klik dah. Tak jadi. Klik dah. Tak pergi. Okey, tak apa. Jadi tuan-tuan boleh nampak semua ya, pelaksanaan ibadat umrah boleh nampak ke? Okey, pelaksanaan ibadat umrah tadi yang kita nak bercerita berkenaan dengan umrah tadi, 5 perkara yang saya terapkan tadi. Jadi sebelum kita melaksanakan ibadat umrah, kita semua berada dekat Malaysia, saya nak bagi pemahaman. Apakah itu umrah? Apa itu umrah? Pengertian umrah ni adalah kita sebagai seorang jemaah, kita sebagai bakal Dhifur Rahman, sebagai bakal tetamu Allah Subhanahu Wa Taala, okey, mengunjungi Baitullah Al-Haram di Mekah pada bila-bila sahaja masa untuk mengerjakan ibadat tertentu. Ibadat-ibadat tertentu dengan menurut syarat-syaratnya dan menurut wajib-wajibnya. Okey, itu adalah pengertian untuk mengerjakan umrah. Dan juga hukum bagi mereka yang mengerjakan umrah, setiap seorang yang baligh berakal adalah wajib sekali sahaja seumur hidup ke atas setiap orang Islam yang sudah baligh berakal mereka dan berkuasa sama ada lelaki ataupun wanita. Okey, apa dalil dia bila dia kata hukum-hukum ni? Bila kita cerita berkenaan dengan hukum ni, kita kena tahu dalil dia apa dia. Okey, wa atimmul hajj wal umrata lillah. Ya, aku menunaikan umrah dan haji kerana Allah Taala. Itu adalah ayat dalam surah Al-Baqarah, ya, mewajibkan kita untuk mengerjakan umrah sekurang-kurangnya sekali dalam seumur hidup kita. Okey. Dan bila ada di antara kita mungkin yang dekat sini mungkin tak ada ataupun mungkin yang tak ni tadi, tidak ditanya tadi, mungkin dah beberapa kali pergi umrah. Ada satu hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda, al-umratu ila al-umrah kaffaratu lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Dosa yang berlaku di antara umrah adalah dihapuskan dan tidak ada balasan bagi haji yang mabrur melainkan syurga. Dosa yang berlaku di antara dua umrah. Dulu dah pernah pergi umrah ni, Kali ni lepas COVID, musim COVID ni nak pergi lagi. Sampai dekat Mekah dia pun laksanakan lagi sekali umrah. Apa yang berlaku di antara dua umrah ini, kita jangan tanya dosa besar ke dosa kecil ke, jangan tanya. Okey? Dengan hadis ini tadi, dosa yang berlaku di antara dua umrah ini dihapuskan. Dihapuskan dosa yang berlaku di antara dua ini. Cuma ianya tidaklah termasuk dosa kita dengan manusia, dosa kita dengan perkara-perkara yang lain, ya. Okey. Seperti mana yang saya maklumkan sebentar tadi, rukun umrah, 5 perkara yang saya cerita tadi. Inilah dia. Niat umrah, tawaf, sa'i bergunting, tahallul dan juga tertib. Okey, baik. Itu adalah rukun-rukun dia. Yang seterusnya berkenaan dengan wajib umrah. Okey, kalau tengok yang dekat sini, 5 berada di sebelah kiri dan 2 berada di sebelah kanan. Wajib umrah ni yang ramai orang terkeliru sikit ataupun orang yang dia rasa macam benda ni berat sikit. Sebenarnya kalau kita menjaganya, tertibnya kita, perkara wajib ini adalah perkara yang selari ataupun berturutan sahaja dengan kita. Okey, niat ihram umrah di miqat. Okey. Baik. Bagi penerbangan kali ini, boleh saya tahu adakah semua yang mengikuti kursus pada hari ini semua terus masuk ke Mekah ke ataupun ada yang masuk ke Madinah? Boleh saya tahu? Ada yang masuk ke Mekah? Cuba angkat tangan. Terus masuk ke Mekah,
Okey, ada yang masuk ke Mekah. Ada yang masuk ke Madinah ke? Cuba angkat tangan. Kami Puan Kamisah dengan Siti Zarni ni masuk Mekah ke masuk Madinah? Saya Madinah. Madinah. So ada masuk Mekah, ada masuk ke Madinah. Okey, baik. Bagi mereka yang masuk ke Mekah terus, daripada Kuala Lumpur International Airport dia sampai ke Jeddah dan dia terus masuk ke Mekah, tempat mereka berniat ihram ataupun tempat mikot, tempat mikot adalah di dalam kapal terbang. Sebelum kita sampai ke Jeddah, 2 jam ataupun 1 jam sebelum kita landing, pilot akan memberitahu, akan memaklumkan bahawa kita akan melintasi mikot. Biasanya dia kata, okey, lagi setengah jam kita akan melintasi mikot. Kita pun dah start betulkan balikkan ihram kita, apa yang patut dan sebagainya. Dan setelah itu, kita akan berada dalam keadaan bersedia dan kita akan niat. Apa niat dia? Kejap lagi kita bawa. Kejap lagi saya tunjukkan apa niat dia. Okey. Bagi mereka yang masuk melalui Madinah pula, tempat untuk mereka bermikot adalah di Bir Ali. Di Bir Ali. Daripada hotel kita dekat Madinah, kita akan bergerak ke Mekah. So dalam perjalanan daripada Madinah nak menuju ke Mekah, dalam setengah jam perjalanan menaiki bas, kita akan berhenti di satu tempat yang dipanggil Bir Ali, ataupun nama yang keduanya ada dipanggil Zulhulaifah. Di sini kita akan berhenti untuk berniat. Melihat kepada situasi semasa sekarang ini, mungkin kita akan berniat semasa berada di dalam bas sahaja. Kita sampai dekat Zulhaifah, kita niat, dah selesai niat, kita terus jalan bas. Mungkin kita tak turun. Dan bila kita katakan sebagai untuk berniat, tidak semestinya kita berada dalam keadaan berwuduk. Tak ada wuduk pun boleh niat, tak ada masalah. Ya? Okey, sepanjang kita berada di dalam bas, nak niat lah, tak ada wuduk, tak menjadi masalah. Kan? Niat saja dan kita telah pun bermula saat kita berniat tadi, contoh, sahaja aku mengerjakan umrah dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Bermula saat itu, kita terikat dengan perkara yang kedua dalam wajib umrah tadi. Iaitu mematuhi. Kita kena mematuhi pantang larang ataupun larangan-larangan dalam ihram sehinggalah kita bertahallul. Iaitu rukun yang keempat tadi. Yang saya kata tahallul tadi tu. Okey? Jelas ya? Baik. Saya akan bercerita berkenaan dengan larangan-larangan dalam ihram. Dia ada di bawah slide kita ni. Tapi sebelum saya pergi, tuan-tuan kena separatekan yang mana sunat sebelum kita berniat ihram, yang mana menjadi larangan di dalam ihram. Dua perkara yang berbeza. Okey. Kita daripada Malaysia, sebagai contoh, orang yang datang masuk ke Jeddah, landing dekat Jeddah, terus masuk ke Mekah, dan daripada Madinah berniat di Bir Ali, terus masuk ke Mekah, perkara yang sunat dilakukan sebelum berniat ihram adalah perlu merapikan janggut bagi orang lelaki, merapikan segala bulu-bulu, berwangi-wangian. Wangi-wangian itu hendaklah dipakai di badan, tidak dipakai pada kain ihram. Tak boleh pakai dekat kain ihram, pakai dekat badan. Mandi dengan bersih, pakai sabun, tak kisahlah nak pakai sabun Dettol ke, sabun Fab ke, Febreze ke apa ke, tak kisahlah, yang penting jadi wangi dekat badan. Jangan pakai dekat kain ihram. Okey, dan setelah itu kita pun pergi ke tempat mikot tadi dan kita pun bermikot. Okey, bila kita dah pun bermikot, bila kita dah pun melafazkan niat tadi, ini adalah 13 larangan dalam ihram. Okey, 13 larangan dalam ihram. Okey, tuan-tuan, 13 larangan dalam ihram ni minta kena faham betul-betul. Okey, tuan-tuan boleh baca, tuan-tuan boleh tengok, faham betul-betul sebab nanti saya akan tanya soalan sekejap lagi. Okey, kita pergi sama-sama. Kita selusuri sama-sama berkenaan dengan 13 larangan dalam ihram ni. Yang pertama sekali, memakai pakaian bersarung ataupun berjahit. Berjahit dan bercantum. Bukanlah bermaksud tuala tu panjang dia macam tu, dia berjahit, tak boleh pakai ni. Tidak. Andai kata jahitan dia, hujung ini dan juga hujung sini bercantum dan kita kalau kita nak pakai dia menyebabkan kita menyarungnya, itu dikira termasuk dalam larangan dalam ihram bagi orang lelaki. Ya. Yang keduanya menutup kepala. Ni kena ada di antara kita yang belum pernah mengerjakan ibadah umrah, kan?
rasa nak pergi Mekah pakaikan ihram siap-siap, tiba-tiba ambil kopiah, tang kepala kopiah tu bagi nampak, oi nak pergi jumpa dengan Allah ni kena pakai cantik-cantik, pakai elok, dia ambil kopiah letak atas kepala. Tak boleh, ya. Dia termasuk dalam larangan dalam ihram, tidak boleh menutup kepala. Dan juga bagi wanita tidak boleh menutup muka. Bagi ada, andai kata ada di antara kita yang memakai niqab, memakai niqab, hendaklah niqab tersebut dibuka, memandangkan sekarang ini adalah arahan untuk memakai face mask. Lelaki dan juga wanita diwajibkan untuk memakai face mask. Kita diberi pelepasan daripada memakai face mask. Maksudnya tak apa, kerana untuk menjaga kesihatan kita, andai kata tak pakai terkena COVID dan sebagainya, jadi kita diharuskan untuk memakai face mask. Okey, dan yang keempatnya memakai sarung tangan. Bagi wanita tidak boleh pakai sarung tangan. Yang kelima, yang kelima tadi ni, tak boleh pakai bau-bauan. Jangan pening ni dengan tadi. Ni bila kita dah berniat. Setelah kita berniat, kita tak boleh pakai bau-bauan dekat badan, pakaian, makanan atau apa-apa saja, menghidunya ke dalam hidung, tidak dibenarkan. Yang keenam, memakai minyak di kepala ke, janggut ke, ataupun tepi pipi yang bagi orang lelaki yang ada dipanggil janggut dia panjang macam tu, sudah lagi tidak dibenarkan. Yang ketujuh, tidak boleh menanggalkan rambut ataupun bulu. Tidak boleh menanggalkan rambut. Contohlah, turun daripada bas, gatalnya kepala, kita tarik macam tu, ada luar rambut. Ataupun kita balik ke hotel, orang perempuan dia tarik tudung dia keluar, letak atas katil, dia pun raut rambut dia. Tengok ada rambut. Okey, ini bila dah ada rambut dengan kelakuan, dengan asbab dia yang menyebabkan rambut tersebut tercabut. Kenapa saya cakap dia menyebabkan rambut dia tercabut? Kerana dengan kelakuan dia, mengambil tangan ini, dia sapu kepala dia, dia yang menarik rambut itu keluar. Andai kata dia mencabut tudung, dia cabut tudung. Bila dia cabut tudung, tengok ada rambut dekat situ. Dan dia yakin, dia masa dia tarik, dia tak terasa pun rambut dia macam tertarik. Tapi memang, orang kata apa, kebiasaannya rambut dia ni memang sentiasa luruh. Orang perempuan kan, even orang lelaki pun selalu. Ada yang jenis rambut luruh dengan sendirinya. Jadi ini dimaafkan, bukan dengan sengaja. Okey. Yang seterusnya, mengerat atau memotong kuku. Bila kita dalam ihram pun tidak boleh kerat potong kuku. Tengok kuku panjang pula. Dah niat ihram tadi. Ambil ketik kuku, pap. Sekali kepit, pap, RM5. Dia jadi macam tu. 1 helai rambut, RM5. 2 helai rambut, RM10. 3 helai rambut, 3 potong kuku. Dan juga ke atas. Berapa agak-agak? Tuan-tuan? Ramai orang kejawab kata RM15. Sebenarnya bila dah jadi macam tu, dia akan ada beberapa pilihan lah. Cuma kebiasaan yang kita nasihatkan kepada jemaah adalah sebanyak RM60. RM60, setiap RM10 diberikan kepada fakir miskin. Nanti kita akan spesifik lagi berkenaan perkara ni. Yang ke-9, yang ke-10 ni insya-Allah lah, tak tahulah kalau ada di antara kita yang menebang pokok, potong cabut pokok dekat tanah haram ni. Dan yang ke-10, memburu binatang buruan. Tiba-tiba ada nampak rusa ke apa melompat ke nak ambil ni. Ya, Cik Zakaria, ada kat tangan tu, kenapa? Boleh saya tak? Cik Zakaria? Ataupun Cik Awi? Ada soalan ke? Cik Zakaria, tak ada? Tak ada. Okey, tak ada. Okey, tak apa. Baik. Ni. Perhatikan betul-betul. 11, 12, 13. Ada di antara kita, bukan ada di antara kita, kebanyakan di antara kita yang akan duduk sekali bilik lelaki dan juga wanita ataupun suami isteri lah. Okey. Yang ke-11, kita tidak boleh berkahwin. Bagi mereka yang berada di dalam ihram, bukan mengerjakan umrah. Mereka yang berada di dalam ihram tidak boleh berkahwin, tidak boleh mengahwinkan, tidak boleh menerima wakil kahwin, tak boleh nak jadi apa-apa saja yang berkaitan dengan kahwin, dia tak sah. Dia tidak ni, dia dipanggil fasad, tergantung akad nikah tersebut. Dia akan menjadikannya tidak sah lah sebenarnya. Dia tidak termasuk dalam orang yang berada di dalam majlis tersebut pun bila dia berada dalam ihram. Yang kedua, melakukan pendahuluan persetubuhan. Okey, pendahuluan persetubuhan. Yang ketiga ni, of course lah, kalau pendahuluan pun tak boleh, apatah lagi melakukan persetubuhan. Okey.
Besar dam dia. Dam dia seekor unta bagi mereka yang terlajak. Bila dalam keadaan berihram, dalam ihram bila dah selesai umrah, dah tahlul apa semua sekali, tak ada masalah. Tetapi sebelum tu, kena beringat. Melakukan pendahuluan persetubuhan dan juga melakukan persetubuhan. Dua perkara yang berbeza. Okey. Kita pergi yang seterusnya adalah mandi sunat ihram. Sebelum kita memakai ihram tadi, kita perlu mandi sunat ihram. Sahaja aku mandi sunat ihram kerana Allah Ta'ala. Macam biasa saja, mandi je, kedebu sama saja. Selesai mandi dengan meratakan seluruh anggota badan. Dan kita akan mula untuk memakai kain ihram. Okay, bagi lelaki 2 helai kain lepas, tidak bercantum. Okay, kain yang disediakan oleh Tabung Haji Travel ni, satu kain lepas dia macam istilah dia tuala lah, senang cerita. Satu tuala dekat atas, satu tuala dekat bawah. Okey, dipakai untuk menutup aurat daripada pusat hingga ke lutut, selai lagi menutup bahagian pinggang ke atas kecuali bahagian muka dan juga kepala. Disunatkan berwarna putih, bukan wajib berwarna putih. Andai kata di antara kita contoh katakanlah bila dah sampai dekat sana tu tiba-tiba kain dia kat bawah tu dah kena najis. Tak ada ni, ada kain plekat je. Boleh pakai kain plekat tu dengan syarat bukan dengan menyarungkannya. Okey, bukan menyarungkannya. Kita pakai ikut lilit sama macam kita pakai tuala itu saja. Contoh dia nak tutup badan ataupun nak tutup dekat bahagian bawah. Kalau kain plekat tu sampailah nak lilit semua sekali kan. Boleh. Andai kata dalam keadaan darurat. Okey. Cara memakai kain ihram, actually dia sama sahaja seperti kita memakai kain plekat. Okay. Cuma kita lilit 1, 2, 3. Dia ada 3. Kalau kain plekat dia ada 2 saja. Dia tarik satu hujung. Hujung dengan hujung, tangkupkan, tarik ke sebelah kiri, tarik ke sebelah. Okay, kita tarikkan. Kita masukkan ke dalam, tarik. Seperti mana yang tuan-tuan tengok tu. Kita boleh tengok ada gambar rajah yang telah pun ditunjukkan. Dia 3 kali. Kita lipat lagi sekali. Menjadikan betul-betul kat tengah tu supaya bila kita jalan tak terselak. Supaya kain tersebut tidak terselak. Okey, dan tuan-tuan perhatikan beg di gambar rajah yang terakhir sekali, ada orang lelaki yang lengkap dalam keadaan berihram memakai beg. Beg diletakkan di dada. Okey. Keadaan beg perlu berada di dekat dada di dalam kain ihram supaya berhati-hati semasa kita berada di sana. Maklumlah tuan-tuan, betul kita pergi ke tempat yang paling mulia sekali, rumah Allah yang paling mulia sekali di atas muka bumi ini, tetapi segenap ceruk orang pun ada dekat sana. Ada yang na'uzubillah lah kita nak sebut lah. Yang penting kita mesti sentiasa dalam keadaan berjaga-jaga. Orang lelaki ini adalah alas kaki yang tidak digalakkan dan juga dilarang daripada kita untuk memakainya. Kalau tuan-tuan tengok, yang tak boleh pakai tu sebabnya dia menutup kelima-lima jari, okay? Dan juga dia menutup tumit kaki. Kalau tengok kasut tu, dia menutup tumit kaki dan juga menutup jari-jari dia dekat atas tu. Yang ini memang tak boleh dipakai. Yang dekat bawah itu tidak digalakkan. Kenapa? Orang lelaki tahu. Bila dia pakai salah satu daripada yang tidak digalakkan dekat bawah ni, kebiasaannya jari kelingking kaki tu dia akan termasuk. Dia akan jadi nampak, ada nampak 5 jari ni je. 5 jari macam tu je nampak kan. Nak pakai, jari ni termasuk. Jadi boleh tak boleh pakai? Boleh pakai. Tapi kalau dah nampak macam tu, kita kena tolak kaki. Kalau kaki masuk juga senang saja tuan-tuan. Kita kena potong slipper tu. Potong slipper tu bagi nampak kelingking jari kaki kita, bagi nampak lah orang lelaki. Tapi kalau sayang, slipper ni mahal ni, beli Skechers sampai harga 250, sayang nak gunting slipper. Okey, tak ada masalah. Sayang nak gunting slipper, kita potong jari kaki kita tu. Kita potong jari kaki bagi tak nampak. Tak apalah tak nampak sebabkan jari dah tak ada. Betul ni tuan-tuan, bukan bergurau dengan macam bergurau pun. Tapi benda macam tu lah, kena lima-lima jari kita kena nampak. Okey, yang seeloknya saya tunjukkan satu lagi contoh untuk tuan-tuan yang seeloknya dipakai oleh orang lelaki. Okey, slipper yang seeloknya dipakai.
Okey. Nampak Ini slipper yang sebaik-baik slipper yang dipakai oleh orang lelaki. Nampak? Slipper Jepun made in China. Okey? Daripada tengok yang pakai yang slipper bowling tu, dia nampak 5 jari kaki, tumit pun nampak. Ya? Okey, ini slipper yang baik, yang seelok-eloknya slipper untuk dipakai. Okey, pakaian ihram bagi wanita menutup semua anggota badan kecuali muka dan 2 tapak tangan. Tutup daripada 2 tapak tangan. Dan juga muka. Muka tak boleh ditutup kecuali kita pakai face mask tadilah. Seperti mana yang kita maklumkan sekarang ni, kalau tak pakai face mask tak boleh nak masuk masjid. Jadi kalau macam mana pun kena pakai juga. Okey? Dan ini adalah contoh-contoh pakaian bagi wanita. Kalau orang lelaki tengok dia kata sama saja, tapi kalau orang perempuan tengok dia boleh nampak apa dia. Contoh dia, yang ini pakai jubah, yang ini pakai telekung, yang ini pakai baju kurung dan berseluar, yang ini pakai baju kurung sepasang, contohnya lah. Kat atas tu dia lagi pakai telekung. Okey, itu contoh-contoh pakaian bagi wanita. Dan yang ini pula tuan-tuan adalah di antara pakaian yang digalakkan untuk pakai. Tengok stocking bagi orang perempuan tu boleh dipakai, stocking tangan tu. Okey, apatah lagi yang disarung pada ibu jari tu. Yang disarung pada ibu jari tu, itu lebih-lebih lagi sesuai untuk dipakai supaya stocking tersebut tidak terjatuh. Kalau kita tengok tak jatuh daripada tangan kita. Okey, ni satu lagi ni adalah yang tidak boleh dipakai. Kalau tuan-tuan tengok yang pakai telekung sebelah kiri ni, nampak Masya Allah solehahnya dia, cantiknya, boleh buat menantu contohnya lah. Kalau dia muda lagi boleh buat menantu dah ni. Tapi dia telah pun menutup sebahagian daripada muka kerana dagu adalah salah satu daripada komponen-komponen di muka. Jadi dagu salah satu daripada anggota muka, anggota wajah kita, dan ustazah ni tadi telah pun menutup dagu dia. Okey, kerana wanita tak ada nak tutup. Jadi pastikan kita tutup di bawah dagu sahaja. Satu lagi tuan-tuan, dipakai tutup semua jari. Tu termasuk dalam larangan dalam ihram tadi. Ada kita sebutkan pada nombor 8 kalau tak silap saya tadi. Okey, dan juga tutup sebahagian daripada muka. Okey, spek mata hitam boleh pakai untuk melindungi daripada panas, tapi bukanlah pakai sebesar tu macam penumbuk dekat muka, 2 biji penumbuk kat muka tu kan, sampai tutup muka tu. Yang itu tidak dibenarkan kerana telah pun menutup sebahagian daripada muka. Okey, kita pergi ke seterusnya, rukun pertama umrah. Okey, rukun pertama. Setakat ni ada yang ada soalan? Silakan. Setakat ni anda tak ada soalan? Okey. Okey, tidak ada soalan. Okey, baik, kita terus rukun yang pertama iaitu umrah. Okey, tadi kita dah mandi. Kita dah mandi sunat ihram. Kita dah pun berniat dalam kapal terbang tadi dan juga dekat Bir Ali tadi kita dah pun berniat. Lepas berniat, sebelum kita pergi tu, apa niat dia? Bagi orang lelaki, niat dia jelas. Tidak ada apa-apa perkara yang meragukan lah. Sahaja aku mengerjakan umrah dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. InsyaAllah ada dalam buku umrah yang disediakan oleh Tabung Haji Travel, niat ini ada. Ya? Jadi semasa kita berada di dalam bas, semasa kita berada di dalam kapal terbang, orang lelaki, kuku semua dah potong, sudah rapikan bulu semua, dah merapikan rambut dan sebagainya, kita pun berniat. Nawaitul umrah wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Selesai orang lelaki. Orang perempuan dia ada syarat dia. Okey, dalam keadaan suci. Orang perempuan ni bila dia dalam keadaan suci, dia boleh solat dan dia boleh berpuasa dan sebagainya, dipanggil dalam keadaan suci, ada niat khas dia. Dalam buku umrah tu pun ada disediakan, tapi kita sekali lalu pada hari ini, niat dia adalah sahaja aku mengerjakan umrah dan berihram aku dengannya kerana Allah Ta'ala. Itu adalah niat dia. Sama macam lelaki tadi. Niat dia. Syarat dia. Okey, kita pergi pada syarat dia. Dan sekiranya aku terhalang oleh halangan haid aku sebelum selesai tawaf, jadi halal lah aku. Jadi bermula daripada dia niat dekat atas kapal terbang tadi.
Okey, ataupun dia berniat dekat atas bas tadi, dekat Bir Ali tadi. Dia dah niat, saja aku menunjukkan umrah dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala, sekiranya aku terhalang oleh halangan haid aku sebelum selesai tawaf, jadi halal lah aku. Kena ingat, kena perasan, kena ambil tahu bahawa sebelum selesai tawaf, bermula daripada berniat sehinggalah dia pergi buat umrah, masa dia buat tawaf tadi tu, dalam keadaan dia sedang bertawaf tu, tiba-tiba haid dia datang. Tiba-tiba haid dia datang, maka pada masa tersebut dia terlepas daripada larangan ihram. Maksudnya dia dah tak ada lagi ihram. Dia bukan lagi berada di dalam ihram. Okey? Haid dia sampai masa dia tengah tawaf contohnya. Okey, masa tengah tawaf tiba-tiba dia rasa macam ada benda keluar lah. Dia pergi tengok, tengok ada tumpuk-tumpuk warna brown. Contoh dia tumpuk-tumpuk warna brown. Haid dah tu. Bila dah haid tu, dia dah pun terlepas daripada larangan dalam ihram. Maksudnya dia tidak ada lagi ni. Maksud dia perlu keluar daripada masjid, balik semula ke hotel, dah sampai dekat hotel, dia boleh pakai macam biasalah. Tidak terikat lagi dengan 13 larangan dalam ihram tadi. Okey. Tapi andai kata dia dah niat dalam ihram, niat umrah bersyarat ni tadi, dah tawaf, bila dah selesai tawaf, dia pun pergi sa'i. Semasa dia sedang bersa'i, tiba-tiba dia rasa ada perkara, ada cecair yang keluar. Dia cek sama macam tadi juga, ada brown ataupun ada darah dan sebagainya lah. Pada masa ni, teruskan sa'i sehingga selesai dan bertahallul. Faham tak? Kerana sa'i tak perlu ada wuduk. Kita akan pergi dengan ni. Cuma ni saya terangkan dengan secara ni dulu. Okey? Sa'i tak perlu ada air semayang. Dalam keadaan contoh katalah kaki kita terkena najis pun tak ada masalah. Kita sa'i saja. Sehingga selesai sa'i, dah habis sa'i, kita tahallul. Sebab tu niat tadi, sekiranya aku terhalang oleh halangan haid aku sebelum selesai tawaf. Orang lelaki kena tahu ni. Orang lelaki kena tahu. Bukan orang perempuan je kena dengar. Jadi kan sampai dekat sana nanti kan orang perempuan tanya, "Bang, Ustaz cakap apa itu hari bang?" "Tak tahulah aku." Jadi isu pula sampai sana. Okey? Sebelum selesai tawaf jadi halal lah aku. Okey. Faham ya? Okey. Yang seterusnya, niat umrah ketika haid. Maksudnya masa nak pergi ni tuan-tuan berada dalam keadaan haid. Okey, bila dah dalam keadaan haid, niat dia sahaja aku mengerjakan umrah dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Sekiranya haid aku berterusan hingga saat pulang, jadi halal lah aku. Okey, dah naik dalam kapal terbang ni. Naik dalam kapal terbang, nak melintasi kawasan Miqat, nak ke tak nak ke, nak masuk ke Mekah, wajib bagi dia berniat umrah. Nak tak nak kena niat umrah. Sebab niat asal dia daripada Malaysia pergi ke Mekah sebab nak menunaikan ibadat umrah. So, tidak boleh masuk ke Mekah kecuali dengan dalam keadaan berihram untuk mengerjakan ibadat umrah. So, walaupun dalam haid, kena niat umrah. Niat dia sahaja aku mengerjakan umrah dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Itu adalah niat. Syaratnya pula adalah sekiranya haid aku berterusan hingga saat pulang, jadi halal lah aku. Apa maksud syarat ni tuan-tuan? Kita nak terangkan maksud syarat ni. Syarat ini bermaksud bila kita berada dalam keadaan haid, kita sampai sahaja ke Mekah, kita tak boleh nak masuk ke Masjid Haram, kita tak boleh nak tunaikan umrah, kita tak boleh nak buat tawaf. Okey. Bila kita tak boleh nak menunaikan tawaf, kita masih lagi terikat dalam larangan dalam ihram. 13 larangan tadi. Okey, yang confirm kita tak boleh nak pendahuluan persetubuhan, tak boleh. Tak boleh nak tarik rambut suka hati, tak boleh. Tak boleh nak pakai minyak wangi, tak boleh nak potong kuku, tak boleh. Ada 13 larangan tadi kena patuhi sepanjang berada dalam keadaan haid tadi. Okey? Jelas Saya harap jelas berkenaan dengan syarat umrah ketika haid ni. Syarat niat umrah ketika haid. Itulah syaratnya. Tidak boleh. Hingga saat pulang jadi halal lah aku. Kena faham betul-betul syarat ni. Sampailah kita nak balik. Apa maksud kita nak balik? Beg semua dah ready, kita dah tunggu dekat lobi, kita nak bergerak balik, kita pun naik dalam bas kita pun bergerak. Pada masa bas bergerak tersebut, nak meninggalkan Kota Mekah Al-Mukarramah, pada masa tersebut, kita pun terlepas daripada 13 larangan dalam ihram tadi. Ya? Kena jelas. Okey?
syarat yang dimaksudkan hingga saat pulang jadi halal laku. Tak kisahlah kita pulang, maksud pulang dekat sini, kita keluar daripada Mekah nak pergi ke Madinah, ataupun kita keluar daripada Mekah nak pergi ke Jeddah untuk menaiki flight balik. Okey, bas bergerak saja, keluar saja daripada Mekah, kita telah pun terlepas daripada 13 larangan dalam ihram. Boleh buat umrah ke? Dah buat umrah ke? Tak boleh, tak sempat nak buat umrah. Okey. Jadi ganjaran orang yang masuk dalam keadaan macam ini sehinggalah hari pulang, hari dia keluar daripada Mekah pun tak dapat nak mengerjakan umrah, semoga Allah memberinya pahala mengerjakan ibadah umrah kerana dengan usaha dan masa yang telah diberikan, wang ringgit dan sebagainya, sampai ke Mekah tetapi tak dapat dilaksanakan kerana keadaan azali ataupun keadaan asli yang berlaku pada seorang perempuan tersebut. Okey. Dah kita berada dalam keadaan ihram sepanjang masa dalam hidup kita ni tuan-tuan, 2 waktu sahaja yang kita disunatkan untuk bertalbiah, bukan pada waktu lain. Ya, dekat semayang kalau kita contohlah dekat surau, dekat Kampung Pandan contohnya, ataupun Masjid Muhammadi dekat Kota Baru lah contohnya kan. Ada ke imam Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, dah bagi salam, labbaik Allahumma labbaik, tak ada. Belum pernah ada lagi. Kalau ada imam macam tu, memang imam tu masuk air lah, pening kepala lah. Tidak ada lagi orang yang bertalbiah selepas daripada solat, kecuali orang yang dah pun niat mengerjakan umrah. Bila dia dah berniat mengerjakan umrah, sunat bagi dia untuk bertalbiah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Okey, kita ulang lagi dan lagi dan lagi. Sepanjang masa kita berada dalam keadaan nak kain ihram, kita berada di dalam ihram selepas kita berniat, sehinggalah kita bertahallul, kita disunatkan untuk bertalbiah. Tuan-tuan kena bacakan sekali mafhum kepada talbiah itu tadi. Hamba-Mu datang menyahut panggilan-Mu. Ya Allah, hamba-Mu datang menyahut panggilan-Mu. Hamba-Mu datang menyahut panggilan-Mu. Tidak ada sekutu bagi-Mu. Hamba-Mu datang menyahut panggilan-Mu. Sesungguhnya segala pujian, nikmat, pemerintahan adalah kepunyaan-Mu. Tidak ada sekutu bagi-Mu. Maksudnya kita membesar-besarkan, kita mengagung-agungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Okey, dan perjalanan kita kalau seandainya kita daripada Madinah nak menuju masuk ke Mekah sejauh 425 km. Tuan-tuan tengok, Hotel Madinah ke Bir Ali sejauh 16 km, waktu-waktu tertentu boleh mencapai masa sehingga setengah jam. Nak keluar daripada hotel tuan-tuan tu sendiri, nak pergi ke Bir Ali itu mengambil masa setengah jam ataupun 20 minit lah. Biasanya 20 minit. Okey? Seterusnya kita nak mengerjakan rukun umrah yang kedua. Kita dah naik bas daripada airport masuk ke Mekah, ataupun kita naik bas daripada Madinah menuju ke Mekah. Dah sampai ke Mekah, kita check in bilik hotel, kunci bilik hotel kita dah diberikan, beg besar kita. Jangan lupa tadi hand carry tadi sentiasa bersama dengan kita. Walaupun kita daripada Madinah ke apa ke, hand carry sentiasa bersama dengan kita. Andai kata pengurusan beg tersebut lambat, pengurusan beg besar kita dah lambat, kita dah pun bersedia ubat-ubatan, satu pakaian persalinan dalam beg kecil kita tadi. Okey, baik. Kita teruskan lagi masuk ke dalam Masjidil Haram untuk menunaikan rukun umrah yang kedua tadi. Nampak? Tadi kita bawa pertama, niat. Ni rukun kelakuan kita dalam mengerjakan ibadah umrah, iaitu tawaf umrah. Rukun yang kedua ialah tawaf. Bila kita dalam keadaan kain ihram, andai kata dah sampai dalam Masjid Haram, kejap lagi saya tunjukkan tempat mana yang kita boleh berniat umrah. Kita disuruh untuk berniat umrah, berniat untuk tawaf ni dekat mana, saya akan tunjukkan. Okey. Tapi andai kata terlupa, tidak menjadi masalah. Kita dah masuk ni, tengah dah tawaf dah ni. Lupa nak niat tawaf tadi lah. Tak menjadi masalah. Kerana tawaf rukun, niat disunatkan saja untuk berniat bagi tawaf rukun. Tawaf rukun ni yang pertama sekali tawaf umrah, yang keduanya tawaf haji. Dua tawaf ini saja tawaf rukun. Okey. Disunatkan untuk berniat. Okey. Mengenai Kaabah 7 pusingan dengan yakin dimulai dan diakhiri penjuru Hajarul Aswad. Penjuru Hajarul Aswad ni tuan-tuan, bila tuan-tuan sampai depan Kaabah, bagi mereka yang first time, tuan-tuan akan tengok penjuru, okey. Jalan dekat sini masih lagi kat penjuru. Jalan lagi masih lagi kat penjuru. Oh, ada orang cakap
Dia tengok lampu hijau. Pusing pula belah sini lampu hijau. Belah kanan kan. Kaabah belah kiri. Lampu hijau belah kanan. Dah jalan. Lampu hijau lagi. Lampu hijau lagi. Berapa kali nak niat ni? Kejap lagi kita tengok dekat mana tempat yang seharusnya kita berniat. Allahumma inni uridu tawafu baitukal haram sab'a asywatin tawaful umrah fayassirhu li wa taqabbalhu minni lillahi ta'ala. Susahnya, panjangnya nak niat tu kan. Tak ingat buka belik buku satu-satu. Susah. Aku nak tawaf umrah, dah jalan. Tak payah nak sebut satu-satu, terbelit lidah apa semua sekali. Jangan-jangan sebut. Walaupun kita dah pandai baca Arab sekalipun tuan-tuan, nak sebut tu payah. Sahaja aku tawaf umrah 7 pusingan kerana Allah Ta'ala. Aku nak tawaf umrah, dah jalan lah. Settle, tak ada masalah. Okey, selesai bab berkenaan dengan niat untuk tawaf. Okey, kita tengok berkenaan gambaran secara keseluruhan. Boleh nampak tuan-tuan gambaran secara keseluruhan ni? Okey, ni anak panah. Kalau mengikut anak panah ni, kita bergerak mengelilingi Kaabah dengan mengirikan Kaabah. Okey, nampak tak garis hijau berbintik-bintik ni? Okey, sudut 90 darjah. Nampak Di sudut 90 darjah itu, kalau tuan-tuan tengok, okey, contohlah tuan-tuan bermula di tempat anak panah yang saya tunjukkan ni. Bermula di sini, niat bermula di sini, habisnya pun di sini. Tak kisahlah. Di sini, okey, di sini dia selari dengan dia macam ni Anak panah, tengok anak panah ni. Kalau selari dengan dia macam ni pun tak ada masalah. Selari. Tapi jangan mula di sini, habis dekat sini. Okey, kalau mula dekat sini, habis dekat depan sikit, okey. Okey, mula dekat sini, habis dekat depan, tak menjadi masalah. Okey, bila kita dah pusing tawaf ini, masuk semula dekat sini, cukup 1 pusingan. Okey, tuan-tuan tengok komponen-komponen Kaabah yang ada pada Kaabah. Syazarwan, boleh nampak tak tulisan Syazarwan tu? Okey, Syazarwan tu adalah kaki Kaabah. Kalau tuan-tuan masuk berdekatan dengan Kaabah, dia akan ada kaki terkeluar. Tapi saya percaya sekarang ni tempat ini dah pun ditutup. Kita tak boleh nak dekat pun dengan Kaabah. Cumanya, apa yang tuan-tuan perlu tahu, Rukun Hajar Aswad adalah tempat untuk keberniat umrah. Rukun Yamani sebelum Rukun Hajar Aswad, Rukun Iraki tidak menjadikan perlu ada apa-apa. Rukun Syami pun tidak ada apa-apa kelakuan yang perlu kita lakukan. Cuma yang perlu kita ambil perhatian adalah Rukun Hajar Aswad dan juga Rukun Yamani sahaja. Kerana ada bacaan tertentu semasa kita berada di Rukun Yamani. Kita dah pun berada di hadapan Kaabah. Masuk dekat Rukun Hajar Aswad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Pandang ke kiri. Pandang ke Kaabah. Bahu. Okey. Bahu kita. Okey. Bahu kita ke depan, Kaabah berada sebelah kiri, nampak bahu kita, Bismillahirrahmanirrahim, kepala je paling. Bismillahirrahmanirrahim, kita jalan. Terus saja berjalan. Terus saja berjalan, teruskan perjalanan dengan mengirikan Kaabah, berjalan ke arah mengelilingi Kaabah. Okey? Dan bila kita selesai Bismillahirrahmanirrahim, kita cium. Bismillahirrahmanirrahim, cium. Kita teruskan perjalanan kita sehingga selesai. Soalan dia, okey? Okey, soalan dia. Bila andai kata semasa kita tawaf dah ada tulisan kuning dalam kotak merah dekat sini, tidak boleh masuk ke dalam hijab Ismail ketika tawaf. Pusingan yang pertama semua semangat ni, baru nampak Kaabah ni, ada yang menangis bila sampai depan Kaabah, ada yang teresak-esak Bismillahirrahmanirrahim pun dah lupa nak sebut lah macam-macam masa tu. Kan? First time tengok Kaabah ni, Allah, tak boleh nak bercakap dah ni. Kan? Yang ingat tu bacalah, yang tak ingat tak apalah, sebab perkara sunat saja. Pusingan pertama, pusingan yang kedua, pusingan ketiga, datang pusingan yang keempat dengan orang ramai apa semua sekali, letih dah datang, tambah-tambah dengan pakai emas kan. Pakai emas lalu sampai dekat Rukun Iraki ni nampak kosong je. Aku belah dah hari ni kan, aku potong dah ni, tak kira letih dah ni kan. Dia pun potong. Tak sah. Tuan-tuan tahu hijab Ismail dan juga Kaabah. Hijab Ismail adalah Kaabah. Apabila tuan-tuan melalui di antara tempat yang dia terpisah ni, tuan-tuan dikira masuk ke dalam Kaabah. Even, andailah kata Kaabah terbuka lah, dia orang tak kondon Kaabah tu kan. Syazarwan ni merupakan Kaabah. Dia dikira Kaabah. Okay, kaki dia Kaabah kaki dia terkeluar macam tu. Okay, andai kata terkeluar macam tu, andai kata tuan-tuan masuk tangan berlalu kat atas dia ni, okey, ni dinding Kaabah.
ini kaki Kaabah, syazaruan dia, kita lalu tangan kita terhayun dekat atas syazaruan, dah pun dikira sebagai kita dah pun masuk ke dalam Kaabah. Syarat sah tawaf adalah di luar binaan Kaabah. Okey? Baik. Andai kata, kita tuan tengok dekat cursor ni, dekat saya punya mouse saya ni, andai kata sampai dekat sini tuan-tuan rasa nak pergi ke tandas. Saya kena highlight benda ni. Tuan-tuan rasa nak pergi ke tandas. Okey? Bila tuan-tuan rasa nak pergi ke tandas, kena betulkan balik niat tuan-tuan. Okey? Kita berjalan kerana nak cari tandas ke, kita berjalan kerana kita mengelilingi Kaabah untuk tawaf. Masing-masing akan ada persepsi masing-masing. Masing-masing dalam kepala masing-masing akan berfikir macam-macam. Tapi saya kena ingatkan tuan-tuan, apabila tuan-tuan berada dekat cursor ni, dekat mouse ni, tuan-tuan berniat di sini mengelilingi Kaabah. Okey? Mengelilingi untuk mencukupkan pusingan. Dah sampai, tuan-tuan nampak dekat makam Ibrahim ni. Okey, nampak yang punak warna kuning ni. Dekat sini ada jalan keluar untuk pergi ke tandas di Bukit Marwah. Okey, setakat ini itu adalah tempat yang paling senang tuan-tuan nak pergi. Cuma saya tak tahu dalam keadaan COVID ni macam mana. Kalau boleh, segala keperluan tuan-tuan semasa berada di dalam masjid, harap tunaikan di hotel terlebih dahulu. Nak kencing ke, nak berak ke, nak apa ke, tak kisahkan apa semua sekali. Selesaikan dulu, barulah masuk ke dalam masjid. Kerana dengan keadaan SOP sekarang ini, sangat susah untuk kita ulang alik ke tempat yang sama. Mungkin kena keluar balik daripada masjid, kena pusing balik. Jadi susah untuk masuk semula. Okey, jadi apa yang saya nak tegaskan dekat sini, syarat sah umrah salah satunya, kita akan jumpa syarat sah umrah sekejap lagi. Bila kita pusing, hendaklah dalam keadaan niat kita mengelilingi Kaabah. Bukan niat kita mencari tandas. Bukan niat kita, nampak jiran belah rumah dulu. Boleh jumpa dekat sini. Kau tak bagi tahu aku pun kau datang nak buat umrah. Jumpa kau siap kau, aku jumpa kau tampar belakang kau. Dah niat macam tu dah. Niat dia berjalan daripada mesin tu nak pergi tampar belakang member jiran sebelah rumah dia. Bukan mengelilingi Kaabah. Kena ambil perhatian. Mengelilingi Kaabah, kita berjalan dengan niat mengelilingi Kaabah untuk menyelesaikan tawaf umrah kita. Okey. Baik, seterusnya tuan-tuan, bila kita dah keliling Kaabah sampai dekat rukun Yamani. Ini doa di penjuru rukun Yamani yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Panjangnya, tak ingat Ustaz, tak ingat nak baca, tak boleh. Pendekkan sudah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dah sampai situ dah, cukup. Seeloknya hafallah sampai habis. Kalau tak ingat juga, baca sebaris ayat tu pun dah mencukupi. Apa-apa hal pun doa tu ada di dalam buku umrah yang disediakan oleh Tabung Haji Travel. Baik tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok, okey, semasa mengerjakan tawaf ni, saya undur balik ke belakang, semasa nak mengerjakan tawaf, saya perlu detail. Saya minta maaf kalau masa saya ambil lebih sikit, tapi ramai yang kali pertama saya kena terangkan secara detail supaya perempuan puas bila nak pergi nanti. Nanti saya sediakan nombor telefon saya, anda ada soalan-soalan berkenaan dengan umrah. Okey. Bila kita berada dalam ni, kita dah bermula dengan pusingan yang pertama tadi. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Yang nangis tu nangis lah, tak ada nak buat apa lah. Kan? Yang rasa macam hati dia kuat tu, dia pun mula berbelek buku kan. Tawaf pusingan yang pertama dekat buku tu kan. Apa bacaan doa yang pertama ni kan. Saya pun tak tahu tuan-tuan apa dalam buku tu. Walaupun saya yang buat buku tu kan. Tapi saya pun sendiri pun. Sebab buku tu panduan sahaja tuan-tuan. Kena ingat betul-betul. Buku tersebut adalah panduan sahaja. Apa doa? Doa adalah perkara ataupun sesuatu niat ataupun sesuatu permintaan kita untuk kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, ya Tuhanku, aku ada banyak masalah kat Malaysia ni, ya Allah. Minta. Masa kita tawaf, kita dalam keadaan sebaik-baik keadaan ni tuan-tuan. Bila kita berada dekat Mekah, kita dalam keadaan kain ihram. Kerana orang yang berada dalam kain ihram ni tuan-tuan, mati syahid. Dah satu hal. Lepas tu kalau mati, orang Allahumma salli alaihi wasallam,
Tak mandikan dia pun dah boleh kebumikan macam tu je. Orang yang mati dalam keadaan ihram ni, sebaik-baik manusia berada dalam keadaan ihram ni tuan-tuan. Dan orang yang mati dalam keadaan ihram, dia dikafankan, dikebumikan dalam keadaan berihram. Dia akan pakai kain ihram dia tu lah, dia akan dikebumikan. Saya pernah menguruskan jenazah yang mati dalam keadaan kain ihram. Orang Malaysia kita, orang muda pun pernah, orang yang berumur pun pernah. Okey? Jadi pada masa ni tuan-tuan, kita perlu dalam keadaan yang betul-betul bersih. Bila kita tahu kita bersih, kita mohon, kita doa kepada Allah SWT, ya Allah, aku ada masalah dengan adik-beradik aku ni, ya Allah. Aku ada masalah dengan tempat kerja aku ni, ya Allah. Bos aku tak nak naikkan aku pangkat ni, ya Allah. Contohnya, kan? Doa betul-betul. Menangis pun menangis lah bagi yang rasa apa, terharu tengok Kaabah. Masa tu tengah ni, bulatkan hati, tekadkan hati, minta doa. Tak ada tangan betul-betul. Tak ada doa, tak ada tangan pun tak apa. Jalan ni, ya Allah bantulah hamba-Mu ni, ya Allah, hamba-Mu daif, ya Allah. Susah nak bangun tahajud, ya Allah, susah. Masa dekat Malaysia ni aku ni orang yang selalu lupa, lalai, yang duit banyak pun payah nak datang Mekah ini pun sekali buat datang Mekah ni kan. Contohnya lah. Okey, kita sentiasa doa kepada Allah Taala, ya Allah, datangkanlah aku lagi ke Mekah ni, ya Allah, untuk sampai ke rumah-Mu ni, ya Allah. Doakan sentiasa. Doa lagi dan lagi dan lagi dan lagi. Kita sentiasa dalam keadaan berdoa. Kalau kata dah tak tahu nak doa apa, buka lah balik buku tu. Okey. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dah habis doa, dah tak larat nak doa sajalah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Zikir. Dah zikir, dah habis zikir, tak tahu nak baca doa apa, tak tahu nak zikir apa lagi, selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Selawat sampai habis tawaf. Okey? Bagi mereka yang ada bayi, ada bawa kanak-kanak, kanak-kanak tak boleh pergi. Okey, kita untuk zaman sekarang ni tak boleh bawa kanak-kanak. Okey, jelas ke tuan-tuan berkaitan dengan tawaf ke semua dah tidur dah? Bagi dengar suara sikit, macam saya bercakap seorang-seorang pula. Ada ke? Ada orang tak ada orang ni? Ada Ustaz. Ada. Alhamdulillah ada juga yang bunyi suara rasa macam cakap seorang-seorang bila dalam keadaan itu. Kusyuk kan, kusyuk. Kusyuk? Kalau kusyuk Takut tinggal. Ya, okey. Takut ni. Okey, Puan Zainah apa ni? Ya saya. Puan Zainah ada umrah niat bersyarat bagi wanita yang berumur 70 tahun ke atas macam mana? Teruskan dengan niat bersyarat. Teruskan dengan niat bersyarat. Maksudnya niat dalam keadaan suci. Ada soalan daripada Facebook kita ke? Ada ke? Ada. Kalau daripada di Mekah, di mana okey, baik. Ada daripada Hajah Nurzana. Kalau dah berada di Mekah, kat mana tempat nak mikotnya? Okey, soalan yang baik. Bila kita dah pun berada di Mekah, kita dah selesai. Umrah wajib kita, kali pertama tu adalah umrah yang wajib kita. Kali kedua, kali ketiga adalah umrah sunat kita. Baik, kita stop sekejap yang ni bagi pemahaman. Kita semua akan berada dekat Mekah. Amin, insyaAllah. Bila kita dah pun berada dalam berada di Mekah, dah selesai, nak mengerjakan umrah lagi kali kedua, kita pun buka iktamarna kita pilih date kita pun apply. Untuk pengetahuan semua, yang digariskan oleh kerajaan Arab Saudi, umrah lepas umrah yang pertama selepas 10 hari baru boleh buat. Tetapi tuan-tuan, saya galakkan tuan-tuan buka iktamarna, buka aplikasi iktamarna tu, request je sendiri nak buat umrah pada tarikh sekian-sekian. Contohnya tiba-tiba dapat dengan kekuasaan Allah SWT, kita pun dapat nak mengerjakan umrah kali kedua. Ambillah taksi zaman-zaman COVID-19 ni, saya tak pasti, mungkin lah mahal sikit, 60 rial, 70 rial lah kalau mahal pun. Biasa 50 rial, 60 rial saja. Naik taksi, dia akan bawa kita pergi ke Tan'im, Masjid Aisyah. Masjid Aisyah, dekat Masjid Tan'im tu, kita akan naik taksi, kita pergi dekat sana, tak payah turun tuan-tuan. Duduk je dalam taksi tu, cakap dekat taksi tu, dia pun akan faham. Sampai dekat situ kita niat saja, seperti mana niat yang saya ajarkan tadi. Orang perempuan masih lagi niat bersyarat. Macam mana pun jangan lupa, kena sentiasa niat bersyarat. Okey? Dah selesai niat bersyarat, terus balik semula ke Mekah dan terus mengerjakan ibadah umrah. Sebelum masuk masjid, jangan lupa, kalau perlu nak buang air ke apa ke, selesaikan dekat luar. Jangan masuk masjid takut nanti kat aku rasa nak kecil. Tak apalah, tahan dah sekejap. Jangan. Selesaikan terlebih dahulu, barulah masuk untuk mengerjakan tawaf. Okey. Semua faham bab tawaf tadi Kita nak pergi. InsyaAllah.
Alhamdulillah. Okay, kita nak pergi ke yang seterusnya. Kita dah selesai tawaf. Kita nak melaksanakan solat sunat tawaf. Solat sunat tawaf ini disunatkan untuk kita solat dekat belakang makam Ibrahim. Okey, nampak gambar tu Nampak gambar tu. Walaupun kita disunatkan untuk solat dekat belakang makam Ibrahim, belakang betul-betul makam tu pun belakang makam Ibrahim. Dekat belakang hujung sana, dekat bucu masjid sana ni pun masih lagi makam Nabi Ibrahim. Andai kata tidak ada ruang, solatlah di mana-mana sahaja. Ya. Tuan-tuan, ramai orang yang mengejar perkara sunat di Mekah sehingga kan mereka terlupa, mereka terlalai dengan perkara-perkara yang menyakiti orang. Menyakiti orang ni tuan-tuan, hukum dia haram tuan-tuan. Ya, kita menyakiti orang ni hukum dia haram. Kita khusyuk dengan ibadah kita ni nak dapatkan sunat. Mana boleh nak pahala lebih, kita nak solat juga belakang sini. Tak kira dah laluan orang duk lalu pun, orang duk lalu kita pakat tapi Allahu Akbar. Wah keras je kan, keras je sebab nak sembahyang. Nak buat, kenapa nak dapatkan sunat? Terbalik tu tuan-tuan. Kita nak dapatkan benda sunat. Bila kita memudahkan orang, orang pun dikira sebagai sunat. Kita nak memudahkan orang, perjalanan orang jangan kacau. Sebab tu bila kita terlepas pusingan tadi, nak patah balik, jangan main patah balik macam tu je tuan-tuan. Menyakitkan orang. Tuan-tuan nak tahu rasa macam mana? Tuan-tuan sampai ni tuan-tuan rasalah sendiri. Bila kita rasa orang patah balik kan, kita rasa orang bertentangan arus, melawan arus, kita punya rasa susah dia macam mana, kita dah penat dengan berjalan kaki. Jangan buat perkara-perkara yang di luar daripada perkara yang sepatutnya. Sekecil-kecil benda tuan-tuan tengok. Andai kata selepas dah wabak pandemik ni dah habis, tuan-tuan pun dapat peluang ataupun ada di antara kita yang kedua kali, ketiga kali pergi ni, dapat peluang untuk cium Hajar Aswad. Orang perempuan jangan pergi cium Hajar Aswad. Ustaz-ustaz lain kata tak apa, ada ni suruh pergi. Saya cakap jangan pergi cium Hajar Aswad. Sebab apa? Masa cium Hajar Aswad tu, lelaki ke perempuan ke semua bercampur. Dengan tudung tertarik sampai terbuka aurat. Depan rumah Allah, depan Kaabah kita buka aurat macam tu. Betul tak sengaja. Tapi kita pergi cek pasal yang mana kita tahu benda tu akan berlaku. Kena ingat betul-betul. Jangan kita nak mengejar benda sunat sehingga kita melakukan perkara yang haram. Kena ingat tu tuan-tuan. Orang lelaki, kalaulah kita dalam keadaan kuat, kesihatan tubuh badan kita okey, nak pergi cium Hajar Aswad, pergi relax, slow, tak apa. Ini pergi siku naiknya, siku kiri kanan dengan atas muka orang, kawan tu sampai tercabut gigi, terkeluar terjorangang gigi dia sebab semata-mata kerana kita nak pergi cium Hajar Aswad. Pergi boleh, nak kejar untuk cium Hajar Aswad boleh, tapi biarlah dengan tertib dan cara yang betul. Kalau kita kena masa tuan-tuan tak kepanah hati, keluar bangga, aku kena siku tu, ni tanda aku dapat cium Hajar Aswad. Memanglah masa tu kalau kena budak muda tu hilang aku punya handsome, contohnya. Tapi buatlah perkara yang tidak mendatangkan marah orang, buatlah perkara yang mensejahterakan orang sekeliling. Andai kata ada peluang untuk cium Hajar Aswad, kalau macam zaman dulu 2012, 2013 bila baru je Mekah buka orang beratur, itu tak apa orang perempuan nak pergi cium Hajar Aswad. Itu boleh. Tapi kalau dah sampai berebut-rebut, abaikanlah tuan-tuan. Sunat sahaja untuk cium Hajar Aswad. Sebab itulah Nabi dulu semasa tawaf, mana dapat Bismillah Allahu Akbar lambai Hajar Aswad tu, itu Nabi menggunakan tongkat dia. Sebab itulah Nabi, sahabat tanya pada masa tersebut, kenapa kau tak cium? Aku takut dia dikira sebagai wajib untuk cium Hajar Aswad bila melaksanakan ibadah umrah. Ingat tu tuan-tuan. Perkara yang sunat, kita tegaskan sebagai sunat. Jangan kita terlupa membuat perkara yang sunat sehingga kita terjatuh benda tu sebagai haram. Boleh Okey, seterusnya rukun umrah yang ketiga. Okey, kita dah lepas yang pertama tadi, kita dah niat. Rukun ni niat. Lepas tu kita dah pun tawaf tadi. Tuan-tuan kena ingat, tawaf ni cerita panjang pasal tawaf ni sebab apa tuan-tuan? Langkah sikit Rukun yang kelima adalah tertib. Tak ada orang yang tawaf tak habis terus pergi bila dia tawaf tak habis dia terus pergi ke Allahumma salli alaihi wasallam, pergi sa'i, tak ada orang. Okey, orang tu mesti macam mana pun dia akan selesaikan umrah dia. Cuma dalam keadaan tak perasan yang selalunya terjadi. Dia tak perasan. Tapi bila kita ada penilaian ibadah umrah, contohnya penilaian ibadah umrah, macam mana kita buat umrah? Ustaz, masa saya tengah tawaf tu Ustaz, saya berpusing-pusing kena langgar dengan Arab tu Ustaz. Ustaz tu pun tanya balik, tambah tak jumlah pusingan? Tak tambah Ustaz, cukup 7 lah, berpusing-pusing. Syarat utama untuk mengerjakan
umrah, untuk mengerjakan tawaf adalah mengirikan Kaabah bahu. Mengirikan Kaabah dan mengelilingi Kaabah. Berjalan ke hadapan, mengirikan Kaabah dan berjalan ke hadapan. Maksudnya mengelilingi Kaabah. Kalau diri dia sendiri dah berpusing, dah tak mengirikan Kaabah, itu dah pun tidak menepati syarat, iaitu mengelilingi Kaabah. Dia tidak termasuk dalam mengelilingi Kaabah. Sepanjang masa yang dia ni lah, beberapa langkah tadi lah. So kena tambah pusingan. Okay. Sekejap. Okay, sekejap saya kena tambah sikit lagi sini. Minta maaf tuan-tuan, ambil masa lebih sikit sebab kalau tak puas, takut ada yang tersalah. Syarat sah tawaf ni. Kena ingat ni, syarat sah tawaf dengan sunat-sunat tawaf dua perkara yang berbeza. Okey? Syarat sah tawaf, dia perlu ada dalam keadaan berwuduk. Dia perlu suci badan, pakaian, tempat tawaf daripada najis, menutup aurat. Ketiga-tiga perkara ni bila kita nak solat, perlu sama dalam keadaan kita nak tawaf. Dia bermula pada sudut Hajar Aswad. Berniat tawaf jika tawaf wada' sunat nazar. Tawaf sunat wajib kita berniat. Tawaf wada' wajib kita berniat. Tawaf nazar wajib kita berniat. Dan menjadikan Baitullah di sebelah kiri dan berjalan ke hadapan. Mengelilingi Kaabah 7 kali dengan yakin. Okey, apa maksud mengelilingi Kaabah 7 kali dengan yakin? 5 ke 6? 5 ke 6? 5. Okey. 5 pusingan ke dah 6 pusingan? 5 pusingan ke dah 6 pusingan? Kena ambil 5. Okey. Contoh tawaf dengan laki, dengan suami ni kan. Bang, dah pusingan ke berapa bang? Rasa ke 6 kot. Kot tu yang tak yakin. Kan? Kalau tanya, saya yakin lah pusingan yang ke-5. Bang, pusingan ke berapa dah sekarang bang? 5 dah. Itu yakin. Dah tu yang dah yakin. Baik. Berjalan bertujuan tawaf. Macam yang saya cakap tadi, jalan dengan niat memang dalam keadaan kita untuk tawaf. Dilakukan dalam Masjid Haram dan di luar dari Hijri Ismail ataupun di luar daripada Syazarwan. Seperti mana yang saya ceritakan tadi. Okey, sunat-sunat tawaf berjalan beritibak. Minta maaf, saya lupa nak highlightkan tadi. Orang lelaki buka bahu di sebelah kanan. Kena buka bahu di sebelah kanan. Kain ihram tu, kain ihram satu diambil macam ni, dilibah ke atas macam ni. Yang sebelah kanan ni lalukan dekat bawah ketiak, angkat ke belakang. Memang dia akan sentiasa jatuh, tapi biasa. Itu perkara biasa kalau dia jatuh. Jangan ambil pin, pergi pin pula dekat situ. Itu dah dikira kita memakai pakaian bersarung. Okey? Biarkan dia saja. Dia jatuh ke tak apa. Kalau nak selit dekat atas, dekat bahu ni, masukkan macam, masukkan tu, itu tak ada masalah. Okey? Beritibak. Bermula daripada pusingan yang pertama. Sebelum Bismillahirrahmanirrahim, sebelum berniat tu, kita dah pun membuka bahu di sebelah kanan. Kenapa tuan-tuan? Pada zaman dulu, zaman Rasulullah SAW, bila masuk ke kawasan Kaabah, orang kafir sekeliling semua ada ni. Rasulullah kata, kau tunjukkan, buka bahu kau, tunjukkan kekuatan. Sebab itulah, menghadap ke Kaabah, kita tutup bahu kita. Tapi menghadap keluar, kita buka bahu kita. Tunjuk. Orang-orang pada zaman dulu, pada zaman Rasulullah SAW tu mempunyai badan yang cantik dan semuanya katang. Kalau orang Terengganu kata katang. Nampak handsome badan apa semua sekali kan. Menunjukkan kekuatan kita dengan dalam keadaan sedang bertawaf. Berlari anak 3 pusingan yang pertama bagi lelaki. Yang kedua istilam rukun Yamani, istilam Hajar Aswad dan mengucupnya. Okey. Dekat rukun Hajar Aswad tadi Bismillahirrahmanirrahim kita kucup. Sampai rukun Yamani Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Dah, jangan kucup. Tak ada kucup Hajar Aswad saja dia kucup. Membaca zikir dan berdoa berturut-turut 7 kali pusingan. Okey, sunat saja berturut-turut. Andai kata sampai pusingan yang ketiga kita penat, kita berhenti dekat tempat situ. Contoh saja kat tadi lah. Berhenti dekat situ, kita pergi minum air, kita pergi ke tandas. Balik kita sambung di tempat yang sama ataupun satu langkah ke belakang.
Satu langkah ke belakang dan kita teruskan pusingan. Tak payah tambah pusingan. Berhenti di situ, kita mula balik dekat situ. Okey, tawaf dengan khusyuk dan penuh tawaduk dan solat sunat tawaf. Itu adalah di antara sunat tawaf. Okey. Ada soalan? Okey. Ada soalan Ajipah? Dekat Facebook. Nora Zura, maaf tanya. Dam tu macam mana ya? Oh, dam. Dam itu menggantikan kekhilafan yang telah kita lakukan. Kebiasaannya, kekhilafan yang sentiasa dilakukan oleh Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad bagi jemaah-jemaah kita ni adalah biasanya luruhnya rambut tanpa sedar. Orang lelaki, janggut dia lurut, tengok tercabut janggut, biasanya macam tu. Okey. Dam ini dikenakan bagi mereka yang melanggar larangan-larangan dalam ihram. Okey. Ada di antaranya adalah bersetubuh ataupun potong rambut ataupun dia menebang pokok, potong kuku dan sebagainya. Ada di antara yang melanggar larangan dalam ihram ni dilakukan secara tak sengaja, tetap kena bayar dam tapi tak berdosa. Ada yang kita lakukan secara sengaja, tahu dah apa-apa hal pun, tarik rambut ni, tarik janggut ni, kalau cabut ni kena bayar dam. Tak apalah, aku banyak duit, peduli apa aku tarik. Yang itu berdosa. Dam tidak semestinya dengan dosa, tapi bayar tetap kena bayar. Okey? Secara tak sengaja kita lurut rambut kita. Lurut rambut, bukan niat nak cabut rambut pun, tapi sebab kita gatal kepala ke apa ke kan. Kita lurut rambut, tercabut rambut. Ya, betul. Dilakukan secara tak sengaja tapi kerana kelakuan kita. Bila dilakukan secara sengaja dengan kelakuan kita, maka kita harus bayar dam. Okey? Jelas ke? Okey, baik. Yang seterusnya, okey. Rukun umrah yang ketiga. Okey, rukun umrah yang ketiga ni apa dia tuan-tuan? Okey. Rukun yang ketiga adalah sa'i. Berjalan ulang-alik di antara Bukit Safa dan juga Bukit Marwah. Daripada Safa kita pergi ke Marwah. Tuan-tuan kena ingat jangan tertukar. Safwa dengan Safa dah dua tempat yang berbeza. Safwa tu tempat orang pergi melontar. Dia lontar dapat jubah. Dia lontar dapat tasbih. Dia lontar dapatlah apa benda lagi, benda barang-barang yang lain. Tu Safwa. Kalau Safa ni tempat orang bersa'i. Bukit Safa ke Bukit Marwah. Okey, kena faham istilah kena betul. Okey. Tuan-tuan tengok dekat sini, saya tunjuk. Okey, Bukit Safa tempat permulaan sa'i. Bila kita dah selesai tawaf, kita dah solat sunat semua sekali, dah solat sunat tawaf, macam saya cerita tadi, jangan lalu gangguan orang, dah selesai solat sunat, kita pun terus pergi dekat Zamzam. Pergi dekat Zamzam. Minumlah air Zamzam. Nabi kata minumlah air Zamzam hatta tatadallu, sehingga kita rasa macam kat sini lah minum air Zamzam tu. Minum banyak-banyak tak ada masalah. Nak minum 3 gelas pun tak apa, sikit pun tak apa, tak kisah. Dah selesai minum Zamzam, kita pun pergi dekat Bukit Safa. Tuan-tuan, bila sampai dekat Bukit Safa, tuan-tuan perhatikan satu benda. Dia akan ada tulis Safa start here. Bidayatus Safa. Bila sampai dekat situ tuan-tuan perlu berada lebih. Maksudnya dekat atas. Bidayatus Safa tu dia berada dekat sebelum naik bukit tu. Tuan-tuan kena bermula selepas daripada Bidayatus Safa. Selepas tempat Safa start here. Sampai dekat atas bukit itu, tuan-tuan nak niat pun tak apa, tak niat pun tak apa. Tapi seeloknya niatlah. Sahaja aku sa'i umrah 7 pusingan kerana Allah Ta'ala. Okey, baik, kita teruskan. Dah asar ni. Okey, kita dah start, kita pun sa'i. Bermula daripada Bukit Safa ke Bukit Marwah. Safa ke Bukit Marwah dikira 1 pusingan. Marwah ke Safa 1 pusingan. Jadi ulang alik. Safa, Marwah, Safa. Dah jadi 2 pusingan. Okey, yang ganjil berada di Marwah, yang genap berada di Safa. Kalau kita kata tak larat, kita nak naik basikal ke, kita nak naik, astagfirullahaladzim, bukan basikal, skuter ke apa semua sekali, boleh, tak menjadi masalah. Saya sihat tapi saya rasa malas lah nak naik skuter, boleh, tak ada masalah. Rasa macam ada duit, ada orang menggunakan khidmat wheelchair, boleh. Bayar khidmat wheelchair, naik je wheelchair tu, orang tolak. Tak menjadi masalah. Okey, dan selepas daripada tu tuan-tuan, kita akan bergerak ke kaki. Okey, ini kita tunjuk gambar contoh sajalah. Bukit Marwah tempat berakhirnya sa'i. Okey, tak semestinya pijak batu sa'i. Pijak batu sa'i ni.
batu tempat maruah ni. Nak pijak pun pijak lah, tak nak pijak pun tak apa. Ya? Kalau kata orang ramai sangat kita nak pergi pijak, ingat balik kata-kata saya, jangan sampai kita nak buat perkara yang baik, yang sunat saja sehingga kita menyakiti orang. Ingat macam tu. Okey, ada peluang pijak, boleh pijak. Tak ada peluang, tak apa. Di tempat sa'i ni tuan-tuan, dia ada satu tempat yang luas kiri kanan ni, dengan tengah-tengah dia tu ada tempat sempit je lorong. Tempat sempit seperti dalam gambar ni, laluan kerusi roda sa'i dari Bukit Maruah ke Bukit Safa. Jangan ikut laluan ni walaupun kita nampak dekat dalam gambar ni ada orang jalan kaki dekat laluan ni sebab dia rasa dekat, tak payah pusing jauh berkira. Tuan-tuan nak tahu seksa tak seksa tuan-tuan? Tuan-tuan ambil wheelchair, suruh pasangan duduk kat atas tu, tuan-tuan try lah tolak. Ada orang kat depan tu rasa macam nak langgar je dia punya letih tuan-tuan. Jauh sa'i ni, lebih kurang dalam 700 meter lebih sehala. Nak menghabiskan 7 pusingan ni tuan-tuan bayang sendiri berapa kilometer. Jadi kita elakkan perkara-perkara yang boleh menyakiti orang lain. Okey, ni gambaran dia lebih kurang lah. Bermula di Safa, berakhir di Marwah. Okey. Rukun umrah yang keempat. Okey, rukun umrah yang keempat iaitu bergunting. Rambut sekurang-kurangnya 3 helai bagi lelaki dan juga wanita. Lebih afdal bercukur bagi lelaki. Baik. Bagi orang lelaki, ar-rijal, bagi yang hendak bercukur, jangan gunting lagi dekat Bukit Maruah. Jangan gunting lagi. Rasa aku nak cukur ni, kita dah first time, ramai yang first time pergi ni, cukurlah tuan-tuan. Jangan letak nombor 1, nombor 2, cukur. Nabi cakap cukur. Dalam soal jawab, yang merupakan hadis sahih, iaitu soal jawab di antara sahabat-sahabat dengan Rasulullah SAW. Sahabat tanya berapa bagi mereka yang bergunting, Nabi sebut kama qala Rasulullah SAW, ganjaran bagi mereka yang bercukur sehingga 3 kali. 3 kali Nabi doa bagi mereka orang yang bercukur dan 1 kali bagi orang yang bergunting Nabi mendoakan. Jadi 3 dengan 1 ni tuan-tuan pilih sendirilah. Okey. Dan rukun umrah yang kelima iaitu tertib. Bermula dengan niat tadi tuan-tuan sehinggalah berakhirnya sa'i dalam keadaan bertertib. Orang yang saya cerita tadi, ada yang tak lengkap tawaf terus pergi buat sa'i dan dia pun bergunting, bercukur. Menggunting rambut dia tadi tu kena dam. Sebab tu tuan-tuan kena pastikan betul-betul tawaf tuan-tuan dalam keadaan yang lengkap. Kena jaga betul-betul ibadah tawaf tuan-tuan. Sebab tawaf adalah kunci kepada umrah ni. Masuk dekat sa'i tak ada wuduk tak apa dah. Syarat sah sa'i ni. Sa'i ni tuan-tuan dia ada 2 je. Sa'i selepas tawaf umrah, sa'i selepas tawaf haji. Dia tidak ada sa'i sunat. Yang ada cuma sa'i penat tuan-tuan. Sa'i adalah sa'i rukun saja, tidak ada sa'i sunat. Okey, itu adalah ringkasan rukun umrah. 5 perkara yang seperti saya terangkan sebentar tadi. Okey. Dan yang terakhir sekali, tawaf wada. Andai kata dibenarkan tawaf wada, buat tawaf wada. Andai kata tak dibenarkan tawaf wada, tawaflah jauh daripada biasa. Okey, dapatkan maklumat keberkatan pulang daripada tabung haji travel. Persiapkan semua barang-barang kita berwuduk, tidak perlu pakai pakaian ihram, tidak perlu keluar ke mikot, kita pakai baju yang kita nak balik pun tak apa. Tidak perlu kita naik taksi pergi ke mikot Masjid Aisyah, tak perlu lagi dah. Kita niat tawaf masa kita nak start tu, kita niat tawaf sahaja, aku tawaf wada kerana Allah Ta'ala. Selesai. Kita tawaf, kita pun selesai, suruh balik ke hotel, tunggu bas. Maksudnya itu adalah kelakuan kita yang terakhir sekali. Sehinggalah selesai. Okey? Maksudnya itu adalah tawaf wada, last kali ibadah kita semasa kita berada di Tanah Suci. Untuk setakat itu, kita dah pun mengakhiri sesi kita. Ada soalan? Silakan. Semua faham? Masya Allah. Senang kalau kita mengajar. Jadi kalau kat depan-depan ni ramai soalan ni. Okey, kalau semuanya telah jelas, Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan, saya mendoakan kepada semua jemaah yang nak berlepas pada 22 hari bulan ni, dah tak lama lah, 2-3-4 hari lagi. Kena ingat betul-betul SOP yang telah saya terangkan tadi, daripada sijil dia, suntikan meningokal dia, booster tadi,
apa ni, Ustaz nak tanya, kita berniat umrah lepas kita guna sanitizer. Sewangi kena dam. Sanitizer. Baik. Hand sanitizer. Terima kasih soalan daripada Cik Alif tadi. Okey, andai kata kita guna hand sanitizer, kita pakai sabun, kita pakai minyak cat kapak sikit kepala. Semua perkara ini tujuannya adalah minyak cat kapak, tujuan dia untuk menghilangkan sakit kepala, tapi dia berbau berangin, bau wangi. Tak kena dam. Yang keduanya hand sanitizer. Sebab sekarang ni adalah perkara yang compulsory lah. Kita kata nak sentiasa dalam keadaan suci, kita pakai hand sanitizer. Hand sanitizer tujuan dia adalah untuk menghilangkan kuman. 99% dia menghilangkan kuman. So pakai hand sanitizer tu tidak dikenakan dam. Apa yang kita pakai, perkara yang wangi kita pakai, dikenakan dam, minyak wangi. Tak ada orang pakai minyak, bukan Ustaz saya nak basuh tangan saya ni Ustaz, duit banyak sangat pakai minyak wangi basuh tangan. Tak ada orang macam tu lah. Kalau dia nak basuh tangan, dia akan pakai hand sanitizer untuk hilangkan kuman tadi. Ataupun dia menggunakan sabun. Sabun apa? Contohnya sabun Lux ke Dettol ke, kan ada bau sabun tu kan. Tak menjadi masalah. Tidak dikenakan dam. Okey? Jelas kan semua? Jelas Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih. Okey. Andai kata semua telah pun jelas berkenaan dengan perkara ini, andai kata ada persoalan semua, okey, tuan-tuan boleh WhatsApp ke Tabung Haji Travel, tengok dekat bahagian bimbingan, dan soalan lazim kita ada letakkan di website Tabung Haji Travel, website kita letakkan dekat sana. Dan dekat dalam website kita, tengok dekat bahagian bimbingan, soalan lazim dekat sana, tuan-tuan boleh tengok study soalan-soalan lazim. Kadang-kadang kita dekat sini semua tak ada masalah, bila sampai depan Kaabah, masya-Allah ada pula soalan. Puan Nur Silawati, mohon jasa baik boleh tengok dekat situ untuk WhatsApp Tabung Haji online, untuk WhatsApp nombor hotline kita untuk tindakan kami yang seterusnya. Okey, Puan Nur Silawati, Wan Mamat. Baik. Sampai situ sahaja pada petang ini. Saya minta maaf mengambil berlebih masa tuan-tuan. Sekiranya ada persoalan, boleh lontarkan persoalan tuan-tuan di hotline pun boleh, ataupun di website Tabung Haji Travel pun boleh. Semua tempat boleh, insya-Allah. Jadi sampai di situ saja. Saya mohon maaf dan khilaf andai kata ada terkasar bahasa, terlebih bicara sama-sama. Okey? Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Okey, andai kata ada salah silap saya, minta maaf. Dan ada yang membawa grup kita jauh-jauh. Boleh Cik Azman, Okey, insya-Allah. Yang pergi 22 hari bulan ni. Okey, insya-Allah. Anda ada soalan boleh terus bertanya nanti ya. Ustaz, saya Wana Silawati tadi. Macam mana tadi saya? Cik, Puan Nur Silawati ni WhatsApp dulu ke nombor hotline kita. Okey. Nanti kita ambil tindakan susulan. Okey. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Okey, kita jumpa lagi kalau ada sesi lain selepas pada ini, insya-Allah. Sampai situ saja. Ribuan terima kasih diucapkan kepada semua jemaah. Semoga semua dikurniakan umrah makbulah, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pulang sebagai duyufur rahman, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.